untuk tanah air ibu pertiwiku. Tiada lain tujuan ku ambil jika terusik tumpah darahku. Tiada ku nanti berjuang sabil. Darah merah mengalir panas, belah dada ditembak pelur. Kami pemuda senyum merekah, kerana bakti nyata tercucur. Kami pemuda rela menderma, walau jiwa habis terkorban, asal nusa kekal bahagia, aman makmur sepanjang zaman. Hanya inilah bakti kami, angkatan baru pencinta watan. Tanah air ibu pertiwi akan ku kawal bermati-matian. Sekian. A'udzubillahi as-sami'il minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Apa khabar sidang penonton setia? Tayangan Ustaz, biar tahu jangan keliru. Saya mengharapkan walau di mana jua anda semua berada, mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Laungan keramat kita laungkan di pagi 31 Ogos 2022 pada pagi ini istimewa bersempena dengan Hari Kebangsaan. Kami bawakan kepada anda 3 Safar 1444 Hijri bersamaan dengan hari ini, iaitu hari yang cukup bersejarah dan juga hari yang cukup berbahagia kepada kita. Hari Rabu kami bawakan kepada anda dengan topik istimewa Hari Kebangsaan, jaga agama, jaga negara. Dan sebagaimana biasa para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, kita tampilkan ke studio pada pagi ini Segak berbusana Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar telah pun bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Intonasi dia pagi ni dia lain Lain Ustaz. InsyaAllah tabarakallah. Lepas ni kita minta Ustaz puisi sikit. Aduh. InsyaAllah kalau tak boleh puisi pantun pun tak apalah Ustaz. Allah boleh. Baik, insyaAllah. sebagaimana biasa Fadil Ustaz dan juga para penonton yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan untuk topik kita jaga agama, jaga negara. Baik, anda boleh hubungi kami menerusi talian bebas tol 1-800-88-1677 atau paling mudah tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Dan paling mudah bagi anda yang ingin melakukan mungkin sedekah pagilah, jangan lupa tekan butang kongsi, sebar luaskan siaran kita live kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan jangan lupa Tanyalah Ustaz juga bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Di TV9 kita lanjutkan 30 minit siaran tambahan sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton sehingga ke hujung rancangan Ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Kita mulakan pagi kita tadi Ustaz, masya-Allah, dengan sedikit orang kata apa, bait-bait puisi keris bertuah untuk kita orang kata apa, bagi semangat jaga agama, jaga negara. Fadil Ustaz, sebagai mukadimah topik kita pada pagi ini, tanggal 31 Ogos, mungkin ada sesuatu yang ingin dikongsikan kepada para penonton. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah,
puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah dan taufik di sisi Allah SWT. Kita dapat sama-sama pada pagi ini. Pagi kita menyambut hari kemerdekaan kita. Dan kemerdekaan kita tak boleh nafikan bahawa merdeka ini merupakan satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ia satu nikmat yang perlu dan wajib kita syukuri. Bila sebut nikmat, kita wajib syukur. Hari kita akan bincang macam manakah cara untuk kita mensyukuri nikmat kemerdekaan yang Allah telah kurniakan kepada kita. Maksud merdeka dalam Allahumma salli dalam kamus Dewan Bahasa bermaksud bebas daripada penjajahan, kurungan, naungan dan sebagainya. Dia juga bermaksud lepas daripada tebusan atau tuntutan serta berdiri sendiri dan tidak bergantung pada yang lain. Dalam bahasa Arab, kemerdekaan disebut sebagai al-istiqlal. Istiqlal iaitu bersendiri dalam memiliki kemuliaan, berdikari dan bangkit daripada penindasan atau melepaskan diri daripada satu-satu ikatan. Dan masing-masing kita ni tuan-tuan, subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, ada pengertian tersendiri apabila disebut tentang kemerdekaan. Kalau seorang anggota polis, dia sudah pasti akan merasakan bahawa kemerdekaan ini sangat penting dalam memahami erti kemerdekaan itu. Sebab mungkin keterlibatan di dalam Allahumma salli menjaga keamanan, maka kemerdekaan itu dirasakan sangat-sangat important ataupun sangat-sangat penting. Ada apatah lagi kepada para prajurit dan wira tanah air dan askar dahulu yang subhanallah cukup terkesan dalam Allahumma salli menzahirkan rasa ataupun nikmat kemerdekaan ini disebabkan perjuangan-perjuangan yang telah mereka lalui, bukan sekadar untuk mendapatkan kemerdekaan, bahkan untuk mempertahankan kemerdekaan. Ada orang yang hidup pada dua zaman. Zaman Allahumma salli ala Muhammad sebelum daripada kemerdekaan dan zaman selepas daripada kemerdekaan. Sudah pasti mereka ini merasakan perbezaan yang sangat ketara di antara kedua zaman tersebut, dan sudah pasti rasa juga mereka berbeza. Berbeza pula dengan kita yang hidup selepas daripada zaman kemerdekaan. Rasanya mungkin tidak sama. Bahkan mungkin ikan kita sudah tidak ada nilai dan tidak ada erti lagi kemerdekaan dalam kehidupan dia. Dan subhanallah, sifat inginkan kemerdekaan ini sudah pasti dimiliki oleh setiap manusia. Dalam kehidupan kita sendiri, ada disebut sebagai kunci kehidupan. Tahu kunci kehidupan Ustaz Anas? Kunci kehidupan itu dia panggil umur 21. Umur 21 dia dapat kunci. Kunci itu dengan maksud dia bebas, seolah-olah macam bebas untuk melakukan apa saja, dan disebut sebagai kita merdeka. Subhanallah. Dan bahkan subhanallah kita sanggup berperang untuk mendapatkan kemerdekaan, sama ada untuk kita, bahkan untuk Allahumma salli tanah air kita. Kita tengok subhanallah sanggup berkorban sehingga ketitisan darah yang terakhir. Berkorban apa saja demi untuk mendapatkan kemerdekaan. Mereka titipkan roh dan semangat perjuangan mereka kepada generasi dan anak-anak mereka. Subhanallah. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, tetapi ingat, apabila balik kepada nikmat, maka di sana perlu ada kesyukuran. Allahumma salli alaihi. Ingat yang disebutkan oleh ulama, syarat kepada berkekalan nikmat ialah taat, dan syarat kepada tertanggalnya nikmat ialah maksiat. Maka untuk kita menjaga Allahumma salli ala Muhammad kemerdekaan kita, mendapat satu kemerdekaan satu hal dah, menjaga kemerdekaan itu satu hal yang lain. Dan nak terjaga dan nak berkekalan kenikmatan ini yang disebutkan sebagai kemerdekaan ini, maka kita perlukan kepada ketaatan. Manusia perlu taat supaya Allah memelihara salih semat. Maka kembali kepada tajuk kita disebut sebagai apa? Allahumma salli jaga Allah, maka jaga agama, jaga agama, negara. maka jaga negara. Maka sesuai dengan apa yang Nabi SAW sebut, yahfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, nescaya Allah akan menjaga kamu atau memelihara kamu. InsyaAllah kita akan bincangkan lebih lanjut nanti, insyaAllah, bagaimanakah caranya untuk kita menjaga agama kita, apakah tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan. Dan subhanallah, saya pun nak mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian, pada hari yang penuh dengan barakah ini, kita sama-sama berdoa supaya Allah mempertautkan hati-hati kita. Amin, ya dan menjadikan kita ini subhanallah orang-orang yang taat kepada Allah SWT, dan dengan ketaatan itu mudah-mudahan Allah memelihara
agama kita, memelihara bangsa kita dan memelihara negara kita, insya-Allah. Dan saya juga nak ajak pada semua untuk kita sama-sama kongsikan kepada sahabat-sahabat kita di luar sana. Hari ini kita bagi sebanyak-banyak perkongsian, seluas-luasnya, sebab kita nak kongsi arti merdeka dan kita nak ajak semua sahabat-sahabat untuk menjaga Allah demi untuk menjaga negara kita, insya-Allah. Masya-Allah, tabarakallah. Jaga agama, jaga negara, fadil Ustaz. Baiklah, untuk permulaan kita Ustaz, kita dah ada sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook, iaitu kita ada Mas Niza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makna merdeka yang sebenarnya mengikut landasan Islam? Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru Ustaz. Mungkin sebagai tambahan dan perincian Ustaz. Baik, subhanallah Ustaz Syamad. Terima kasih Mas Niza atas soalan ni. Masya-Allah Ustaz Syamad. Biar tahu, jangan keliru, Ustaz Syamad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allah Ustaz Syamad, kemerdekaan sebenar dalam Islam ni ialah kebebasan akal, sikap dan fizikal seseorang daripada unsur-unsur ataupun anasir-anasir penjajahan. Itulah disebut sebagai kemerdekaan yang sebenar. Kemerdekaan dalam Islam ni bukan sekadar kita terbebas daripada, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, belenggu penjajah. Orang datang untuk menjajah kita, orang salli ala sayyidina dan sebagainya. Bukan sekadar itu, tetapi lebih luas daripada itu. Dalam Islam bawa konsep apa ni? Kebebasan akal, kebebasan sikap, kebebasan fizikal seseorang daripada anasir penjajahan yang boleh merosakkan akidah, yang boleh merosakkan perbuatan dan tingkah laku kita ni, yang kita sebut sebagai tingkah laku insani. Kalau kita boleh buat lagi sekarang ni perkara-perkara yang bercanggah daripada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan fitrah insan, maka kita masih belum dikira sebagai orang yang merdeka. Kebebasan yang merungkai belenggu penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam kitab Imam At-Tabari rahimahullah taala, kitab tarikhnya, menukilkan perkataan Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu bila ditanya tentang oleh Rustum. Tuan-tuan, subhanallah, dalam satu perang nama perang Qadisiyah, waktu tu zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Allah SWT, tuan-tuan, memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk memimpin satu bala tentera untuk memerang tentera Parsi, memerang Parsi yang waktu tu kuasa besar dunia, duduk dalam kenikmatan, kehebatan. Tiba-tiba Islam nak mai. Tuan-tuan kena ingat, faham, salih asyamat, bila Islam masuk ke dalam satu-satu negara, kalau contoh macam kita ni, negara Malaysia ni, tiba-tiba subhanallah ada negara lain yang mai masuk kat negara kita, maka kita kata dia menjajah. Tetapi bila Islam masuk ke satu-satu negara, dia tak panggil menjajah, dia panggil membuka, membebaskan, membuka, subhanallah. Seperti yang disebut dalam Allah sebut dalam Quran, idza jaa nasrullahi wal fath, apabila diberi pertolongan kepada Allah dengan pembukaan, disebut sebagai pembukaan. Dan Islam datang ke negara Parsi untuk membuka. Dan tuan-tuan, pada ketika tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diutuskan seorang sahabat Nabi SAW yang namanya Rabi' bin Amir. Rabi' bin Amir ni, tuan-tuan, dia masuk berjumpa dengan Rustum. Rustum ini ketua kepada bala tentera Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Parsi pada ketika tersebut. Dan duduk dalam istana yang sangat mewah. Bantah-bantah daripada emas, subhanallah, dibalut dengan emas. Istana dia, subhanallah, tempat duduknya daripada emas dan sebagainya, tuan-tuan, subhanallah. Dan Rabi' masuk dengan naik apa disebut sebagai Allahumma salli kuda yang kecil, kuda kecil, bawa tombak apa sebagainya, tuan-tuan, subhanallah. Dan dia bawa apa, tuan? Dia bawa tombak, sambil dia berjalan tu, dia cucuk bantal yang bersalut emas tu, yang bersulam emas tu. Kemudian, tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dia pergi berjumpa dengan Rustum. Bila berjumpa dengan Rustum tanya, kenapa kamu datang kepada kami? Kenapa kamu datang kepada kami? Indirectly nak beritahu apa? Tengok ni, kami duduk dalam kemewahan dah. Kami duduk dalam kehidupan yang selesa dah. Kami dapat segala-galanya. Habis tu pasal apa kamu nak datang lagi? Kamu nak apa lagi daripada kami ni? Kami dah duduk dalam keadaan. Sebab persepsi kepada kemerdekaan itu ialah dah punya segala-galanya. Tetapi dia terlupa satu, kamu takkan punya segala-galanya bila kamu tidak ada Allah. Bila akidah kamu tidak jelas. Maka kata Rabi' bin Amir As-Saqafi, dia menyebutkan bahawa subhanallah, kami datang atas Musallimat, Allah telah menghadirkan kami, Allah Musallimat membawa kami ke sini untuk apa, tuan-tuan sekalian? Musallimat yang pertamanya, kata Rabi' bin Amir As-Saqafi, Rabi' bin Amir, dia menyebutkan bahawa subhanallah, untuk membebaskan kamu daripada penyembahan sesama makhluk kepada penyembahan semata-mata kepada Allah SWT. Yang keduanya,
kami nak membebaskan kamu daripada apa? Allahumma salli Muhammad, daripada dunia yang sempit ini kepada keluasan dunia ni, subhanallah. Dengan maksud Islam nak bawa ni tuan-tuan sekalian, yang pertamanya apa ni? Supaya kita mentauhidkan Allah semata-mata. Tidak ada bentuk sebarang bentuk penyembahan sesama manusia. Yang keduanya nak bawa kepada apa? Islam. Dunia ini bukan sekadar Allahumma salli Muhammad pada kehidupan kita dekat dunia saja, tetapi ada satu benda yang lebih luas yang namanya akhirat. Salih Muhammad. Dan yang ketiga ialah daripada kezaliman adian ataupun agama-agama kepada Allahumma salli Muhammad keadilan Islam. Ini tiga benda yang dibawa dalam Islam, dalam agama. Dan subhanallah, selagi kita tak keluar daripada tiga benda ini, kita masih duduk dalam penghambaan sesama manusia. Selagi kita masih duduk dalam keadaan sempitnya dunia ini, kita merasakan bahawa dunia lah segala-galanya untuk kita. Dan kita merasakan bahawa subhanallah ada agama yang lebih hebat atau setara dengan Islam, ataupun agama yang lain itu subhanallah lebih baik daripada Islam. Maka selagi itu kita belum masih bebas dengan sebebas-bebasnya. Maka Islam datang untuk memberikan kebebasan dalam agama, kebebasan dalam negara, memerdekakan negara tersebut daripada perkara-perkara tersebut kepada perkara yang telah dituntut ataupun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita, wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan jazakallahu khair, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya. Fadil Ustaz, berikutnya kita ingin teruskan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita Al-Shal yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan buat semua. Setiap orang berbangga dengan bangsa dan agama mereka sendiri. Bagaimanakah cara baginda Rasulullah SAW dan para sahabat berganding bahu demi mempertahankan syiar Islam dan negara daripada pihak musuh, terutamanya dalam mempertahankan perkara yang berkaitan dengan akidah? Mohon Ustaz perjelaskan. Terima kasih, biar tahu jangan keliru. Terima kasih Aisyah bertanya, Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Shal atas soalan. Masya-Allah Robi, tuan-tuan, tidak ada contoh dan teladan yang boleh kita ambil dalam kehidupan kita melainkan contoh dan teladan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, subhanallah, sebagaimana yang kita ketahui, sebelum daripada hijrah Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW duduk dalam keadaan ditekan, dalam keadaan subhanallah, tekanan-tekanan, pelbagai ujian dan cubaan yang tidak henti-hentinya. Ujian itu subhanallah, tuan-tuan, sehingga Nabi SAW merasakan bahawa Nabi SAW sendiri pun hanya dapat mampu untuk melihat saja sahabat-sahabat disiksa, ditekan dan sebagainya. Ada di kalangan sahabat yang terbunuh, subhanallah, di antaranya sahabat Nabi SAW, sahabiah Nabi SAW terawal terbunuh dalam Islam, seorang wanita yang namanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, keluarga Ammar ini, keluarga Yasir ni, subhanallah. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala dan seolah macam para sahabat Nabi SAW tak mampu untuk melakukan apa-apa dalam situasi tersebut. Nabi SAW sangat sedih. Orang kafir pun menguluk-nguluk Nabi SAW pada tersebut. Tuhan telah melupakan kamu. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Subhanallah. Itulah perkataan-perkataan orang-orang kafir Quraisy pada yang menyinggung hati Nabi SAW setelah peninggalan Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW, dan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW rasa sedih. Nabi SAW rasa sepi sebab berapa lama dah wahyu tidak turun pada Nabi SAW, tidak kunjung tiba. Padahal bagi Nabi SAW wahyu ini merupakan salah satu daripada bekal ataupun subhanallah bagi semangat kepada Nabi SAW untuk berhadapan dengan medan perjuangan baginda Rasul SAW. Maka tuan-tuan subhanallah, dalam kegoncangan jiwa tersebut, maka turunlah surah Ad-Duha yang memberikan jaminan ataupun memberikan pengharapan kepada baginda Rasul SAW. Nanti Tuhanmu pasti akan mengurniakan kepada kamu, lalu subhanallah memberikan kurnianya kepada kamu, lalu hati kamu akan menjadi puas. Allah sebut pada Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menunggu-nunggu perintah ataupun berita tersebut, waktu tersebut. Dan Syekh Qutb menyebutkan bahawa ini adalah satu bentuk pertolongan dalam dakwah. Allah akan menghilangkan rintangan dakwah Nabi SAW, meninggikan manhajnya serta akan memenangkan hak-haknya. Apa yang telah dijanjikan oleh Allah dalam surah Ad-Duha tersebut tertunai dan tercapai bila selepas berlakunya hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tepat pada tahun ke-10 hijrah, maka pada ketika tersebut berlakulah Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah. Subhanallah. Dan apabila Nabi SAW berjaya untuk merebut Mekah,
kota yang sangat suci kerana kesuciannya dan sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pada ketika tersebutlah Islam berkembang sampai kepada kita pada hari ini. Jadi tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Ustaz Syamad, apa yang nak kita kongsikan pada pagi ini ialah menjawab pada persoalan tadi, bahawa ada perlu adanya satu tindakan yang dilakukan oleh Nabi SAW, oleh kita, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat Nabi SAW dalam mempertahankan akidah. Yang dilakukan oleh Nabi SAW ialah berhijrah daripada Mekah menuju ke Madinah, menjaga, sekadar untuk menjaga akidah yang telah dikurniakan oleh Allah SWT kepada Nabi dan para sahabat. Maka subhanallah, dengan hijrah itu akhirnya berlaku membawa kepada pembukaan kota Mekah ataupun kemerdekaan kepada kota Mekah yang menyaksikan Islam makin berkembang, Islam makin kuat dan Islam duduk pada posisi dunia sehingga berjaya untuk memerintah 1/3 dunia hasil daripada kemerdekaan tersebut. Maka kita ni tuan-tuan, dalam keadaan kita sekarang ini ialah sesuai dengan apa yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, seorang muhajir, seorang yang berhijrah itu ialah sesiapa yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam keadaan kita nak berhijrah ini, nak memerdekakan diri kita ni tuan-tuan, antara perkara pertama yang perlu kita lakukan ialah kita meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan pada kemuncak larangan ini ialah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita menjaga akidah kita dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Insya-Allah, tabarakallah. Merdeka luaran, merdeka dalaman, masya-Allah, tabarakallah. Jadi Ustaz, banyak lagi akan kita bicarakan. Para penonton, jangan ke mana-mana, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita berjeda seketika. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, insya-Allah. Masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz. Kami bawakan kepada anda istimewa Hari Kebangsaan. Dan para penonton, merdeka, merdeka, merdeka. Dan kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-65 dan kita masih lagi berbicara topik jaga agama, jaga negara. Dan kita masih bersama Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Dan Fadil Ustaz, kita telah pun jawab beberapa soalan daripada sahabat kita. Kita nak teruskan lagi dengan kita raikan soalan daripada sahabat Facebook kita yang berikutnya. Kita ada Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita biasa mendengar ungkapan demi agama, bangsa dan negara. Bagaimanakah garis panduan bagi setiap daripada kita yang berwarga negara Malaysia untuk memelihara dan menjaganya? Mohon pencerahan Ustaz. Nur Dahlia Biru. Demi agama, bangsa dan negara. Adik tahu je. Jangan lebih sikit. Jangan lebih-lebih nanti. Baik, Allahumma salli. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, terima kasih Nur Dahlia Biru atas soalan. Subhanallah. Yang ini kita biasa dengar dalam selalu sebut benda-benda tersebut. Kadang-kadang ungkapan-ungkapan yang kita sendiri pun tak faham sebenarnya apa kehendak. Tuan-tuan semua, yang pertama, Allahumma salli Muhammad, merujuk kepada rukun negara. Saya pernah tanya budak-budak, orang pun tak tahu rukun negara itu apa. Saya randomly, cuba tuan-tuan tanya. Pergi dekat pasar, kat mana jumpa budak-budak umur yang 10-11 tahun, bahkan sekolah menengah. Tanya, tahu tak rukun negara apa? Rukun negara pun tak tahu. La haula la quwwata illa billahil azim. Rukun negara satu tonggak, satu benda yang dia kalau tak ada rosak. Macam rukun Islam kan, rukun semayang, rukun semua benda ada rukun dia. Yang rukun ni kalau tolak satu dia kosong habis, dia tak akan jadi sempurna. Maka tuan-tuan semua, yang pertama sekali rukun negara kita apa dia ni? Kepercayaan kepada Tuhan. Maksudnya dalam keadaan subhanallah nak menjadikan negara kita ini subhanallah tuan-tuan sekalian satu negara yang merdeka dan tidak terjajah, negara Malaysia menekankan satu konsep supaya rakyatnya beragama, sebab agama menjadi tonggak utama salih asmat yang menjadikan Malaysia ini sebagai negara berdaulat dan bertamadun. Dan negara kita salih asmat menjadikan agama asasnya ataupun agama kepada negara ini salih asmat ialah agama Islam. Dan bertepatan dengan ciri-ciri sebuah tamadun, wujudnya agama itu menjadi asas dan panduan dalam kehidupan manusia di muka bumi itu. Allahumma salli alaihi. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli, maka sebagai warga negara yang beragama, apatah lagi semak kita yang beragama Islam, menjadi tanggungjawab setiap daripada orang Islam untuk mempertahankan dan menjaga agamanya
agar tidak dipermain-mainkan dan kepada pihak-pihak yang ingin menjatuhkan agama Islam dalam negara kita ini. Dan kita perlu untuk memberikan sumbangan yang sebaik-baiknya untuk pembangunan Islam bertepatan dengan perlembagaan persekutuan ataupun perlembagaan negara kita. Yang keduanya maksud bangsa ialah dalam negara kita ni di Malaysia ni tuan-tuan, kita kena sedar bahawa Malaysia bukan hanya Ustaz Syamad ada satu bangsa. Kita terkenal dengan negara yang pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai budaya hidup dalam sebuah negara yang berdaulat dan merdeka ini. Maka subhanallah Ustaz Syamad, kita walaupun kita datang daripada pelbagai bangsa yang berbeza, kita kena faham bahawa kita semua adalah rakyat Malaysia. Dan kita sememangnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam patut berbangga dengan apa yang kita ada. Kita berbangga dengan agama negara kita. Kita patut berbangga juga dengan bangsa kita. Kita tak boleh nak tinggalkan bangsa kita sebab kita tak akan berubah bangsa. Allah kurniakan kepada kita ni sebab Allah bila kita lahir sebagai agama bangsa Melayu, kita tak akan berubah kepada bangsa lain. Orang yang lahir dalam bangsa Cina, dia tak akan berubah kepada bangsa Melayu walaupun dia masuk Islam. Subhanallah, dia akan kekal dengan bangsa dia sendiri dan dia patut berbangga dengan bangsa dia. Allahumma salli alaihi. Tetapi jangan sampai ke tahap kita menindas di antara satu bangsa yang lain dan kita memperlekehkan di antara satu bangsa yang lain. Dan Islam tak pernah mengarahkan kita untuk melakukan demikian. Tidak ada kasta-kasta dalam bangsa melainkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia daripada kalangan kamu bukan bangsa kamu, bukan keturunan kamu, bukan apa yang ada pada diri kamu, tapi yang paling mulia di kalangan kamu ialah takwa yang ada dalam diri kamu. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian, negara. Yang ini di antara benda yang sangat besar maknanya. Tuan-tuan subhanallah, tanpa negara ni subhanallah maka apalah kita ni? Tuan-tuan boleh bayangkan kalau tak ada apa-apa ni, maka kita pun tak ada apa-apa. Kita dapat beribadat dengan sempurna, kita dapat bekerja dengan baik. Baru-baru ni ada rombongan polis mai ke madrasah saya, mai berziarah lah saya Syamad. Lalu dia minta saya untuk bagi sedikit tazkirah. Saya kata tadi nampak dah makcik-makcik tadi duduk baca Quran, makcik-makcik duduk dalam majlis ilmu tadi, nampak tak? Kita nampak makcik-makcik ni hebat, depa duduk dekat madrasah saya daripada pagi-pagi sebelum subuh, daripada pergi sembahyang tahajud, kemudian depa sembahyang berjemaah tak berhenti setiap waktu, depa baca Quran, halaqah Quran. Depa boleh buat amalan sepanjang hari. Saya ni merata-rata saya pergi ceramah sana ceramah sini, buat program sana program sini, pergi sana. Tahu tak pasal apa kami dapat kenikmatan ni? Tahu pasal apa? Pasal tuan-tuan lah, atas usaha tuan-tuan lah kami dapat benda-benda macam ni, kenikmatan ni. Atas usaha tuan-tuan lah menjaga keamanan, maka kami dapat nikmat ni. Maka subhanallah saya simak tuan-tuan, dan kita tak akan dapat nikmat dan kelebihan kita beribadat ni kalau tidak ada negara. Kita tak akan dapat nikmat kita duduk dalam keluarga yang seronok dan keluarga yang indah, dapat makan bersama anak kita, pergi bersekolah dengan keadaan aman dan tenang kalau kita tidak ada negara. Maka menjadi tanggungjawab bukan hanya kepada pihak polis, bukan hanya kepada pihak pendakwah ataupun siapa-siapa saja untuk menjaga negara, tetapi dia menjadi tanggungjawab kita keseluruhannya, tak kira siapa kita. Sebab tu nak menerapkan rasa kecintaan kepada negara ni tuan-tuan sekalian, subhanallah Ustaz, perlu diterapkan semenjak daripada kecil lagi supaya mereka faham kalau kamu tak ada negara ni maka kamu tidak ada apa-apa. Tengoklah perjuangan orang-orang di negara-negara lain yang struggle untuk jaga kehidupan dia disebabkan kehancuran negaranya boleh dijajah. Maka bersyukurlah dengan nikmat kemerdekaan yang Allah kurniakan kepada kita. Maka setiap daripada kita perlu menjaga tiga perkara ini dengan sebaik-baiknya. Jaga agama kita, jaga bangsa kita dan jaga negara kita. Mudah-mudahan dengan tiga pundak utama ini subhanallah maka kita akan kekal merasakan kenikmatan dalam kehidupan kita yang membawa bukan hanya di dunia, bahkan nanti sampai ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Insya-Allah tabarakallah. 4 asas negara: tanah, rakyat, kerajaan atau pemimpin dan juga kedaulatan dan kemuliaan. Masya-Allah tabarakallah. Fadil Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita. Kita ada Ismail Maisa yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah caranya untuk kita meraihkan sambutan kemerdekaan ini dengan kasih dan kecintaan, jaga agama, jaga negara menurut syariat Islam? Mohon bicara Ustaz. Subhanallah, inilah part dia. Ni baru masuk ini masuk tajuk dia. Ustaz Syamad, apa ni, jaga agama, jaga negara. Nah, sesuai dengan sebuah hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan yahfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, saya Allah akan menjaga kamu. Yahfazillah tujahaka. Kamu jaga Allah, maka kamu akan mendapati Allah berada di hadapan kamu. Maksud menjadi penaung kamu, menjadi pelindung kamu. Subhanallah. Tuan-tuan, maka kunci dia apa? Jaga Allah.
Allah akan jaga kita. Tuan-tuan, subhanallah, kemerdekaan yang kita nikmati ini, tuan-tuan, dia merupakan anugerah oleh Allah SWT. Kita tak boleh nafi. Dia memang anugerah Allah kurniakan kepada kita. Perjuangan, tuan-tuan, bukan sekadar berjuang dulu, tetapi berjuangnya, tuan-tuan, para pejuang dahulu dengan memegang kalimah tauhid yang tertinggi. Sebab tu bila mereka keluar berperang, kita tengoklah baru-baru ni ada Saleh Selamat, kita pun sangat berbangga dengan pencapaian filem Mak Kilau tu kan, yang membangkitkan semangat dan kita boleh tengok balik anak-anak kita macam mana excitednya tengok subhanallah macam mana perjuangan orang terdahulu. Satu kalimah yang berulang-ulang sebut apa dia? Allahu Akbar. Betul tak ni? Satu kalimah yang diulang-ulang sebut oleh pelakon-pelakon itulah Allahu Akbar, Allahu Akbar, menjunjung tinggi kalimah Allahu Akbar itu dalam perjuangan mereka. Maksudnya dalam perjuangan untuk memerdekakan negara ini takkan terlepas dengan ikatan pegangan bahawa Allah itu Maha Besar, dan takkan putus dengan apa? Doa kepada Allah. Minta pada Allah, ya Allah berilah kepada kami pertolongan, ya Allah merdekakan, sehingga kan pada hari kemerdekaan itu sendiri di Stadium Merdeka itu, subhanallah, saya selamat tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, mantan kepada Mufti Negeri Sembilan telah diamanahkan untuk mengangkat tangan berdoa dengan panjang, subhanallah, merayu merintih kepada Allah SWT. Maksudnya hubungan kemerdekaan kita ini, tuan-tuan, tak akan terlepas daripada satu perkara disebut sebagai ini merupakan kurniaan dan nikmat oleh Allah SWT kepada kita, dan apabila nikmat maka dia wajib disyukuri dan wajib dipelihara. Allah berfirman dalam surah Al-Hajj, ini panduan dia. Allah sebut alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur. Surah Al-Hajj ayat 41. Ini panduan dia, iaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan kepada mereka kekuasaan memerintah di muka bumi. Ini maksudnya kita lah ni, Saudara Selamat. Allah dah bagikan kuasa pemerintahan kepada kita balik. Sebab apa? Selepas kita dijajah, maka kita merdeka. Dan secaya, apa yang mereka buat? Apa yang mereka buat? Mereka mendirikan sembahyang. Dalam kitab Allah SWT, Syekh Qutub menyebutkan apa? Bila sebut kata Allah SWT, alladzina makkannahum fil ardi, iaitu mereka yang Allah SWT diberikan kekuasaan untuk memerintah bumi ini, mereka aqamus salah, dengan maksud mereka sentiasa beribadat kepada Allah dan mengukuhkan hubungan mereka dengannya. Kalaulah kita tengok anak-anak kita, kajian telah dibuat, tuan-tuan, 80% orang Islam di Malaysia, tuan-tuan, tak semayang dengan sempurna. Ini bukan cerita-cerita yang lain ni. Bab solat pun kita dah fail dah. Macam mana? Saya takut satu benda ya tuan-tuan. Saya takut Allah cabut balik kenikmatan ini sebab kita engkar atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak kira yang lain lagi, tuan-tuan. Kemudian yang keduanya Allah sebut sallallahu alaihi wasallam wa atawuz zakah, mengeluarkan zakat. Dengan maksud kata Syekh Qutub ialah subhanallah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka menunaikan kewajipan harta. Mereka mengatasi tabiat-tabiat bakhil, membersihkan diri mereka daripada tamak haloba dan menumpaskan bisikan-bisikan syaitan, dan mengukuhkan perpaduan masyarakat dan menjamin keperluan golongan yang lemah dan golongan yang memerlukan bantuan dalam masyarakat. Maksudnya kalau tadi hablum minallah, hubungan dengan Allah kena jaga, solat kita, ibadat kita dengan Allah, yang ni yang keduanya ialah hubungan sesama manusia. Tengok kena ada, pastikan tidak ada orang-orang yang ditimpa oleh kesusahan. Tengok orang-orang yang memerlukan, pastikan bantuan sampai kepada mereka dengan sempurna. Kemudian tak berhenti setakat situ, ini part yang penting, dua perkara yang penting. Wa amaru bil ma'ruf, kamu menyeru orang kepada kebaikan. Ini peranan semua daripada orang, tuan-tuan. Semua daripada rakyat kita kena buat benda ni. Namanya ajak orang kepada kebaikan. Setiap orang kena buat benda tersebut. Dan tak berhenti setakat tu, ada satu lagi, tuan-tuan. Wa nahaw 'anil munkar, mereka menghalang manusia daripada melakukan kemungkaran, menentang kejahatan, menentang kerosakan. Inilah syarat-syarat yang paling penting untuk kita lakukan dalam keadaan kita nak menjaga negara kita, dengan menjaga supaya kemerdekaan ini berkekalan, ialah dengan kita menjaga kembali hak Allah. Dan paling tidak 4 perkara itu: jaga hak Allah, jaga hak sesama manusia, dan melaksanakan amal ma'ruf, dan kita mencegah daripada manusia melakukan kemungkaran. Ini peranan setiap individu yang berada di muka bumi yang namanya Malaysia ini, khususnya kepada yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah mengekalkan nikmat yang namanya merdeka ini dengan ketaatan kita itu. Wallahu a'lam. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan
Mudah-mudahan. Fadil Ustaz, kita dah pun ada sahabat pemanggil kita untuk kita raikan di awal pagi kita ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Anas dan Ustaz Muhammad Jeffrey Abu Bakar Al-Mahmudi. Saya Umar Abdul Majid dari Felda Cini Timur 3, Pekan Pahang. Assalamualaikum Ustaz dan Dai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut kemerdekaan pada Ustaz dan Dai pada hari ini. Salam Jadi soalan saya begini Ustaz. Kita dah merdeka 65 tahun. Persoalan saya Ustaz, ada segelintir umat Islam yang berada di luar negara dengan tingkah laku yang cukup tidak sepatutnya berlaku. Yang apa yang berlaku di tanah suci baru-baru ini, ada yang lelaki nak jadi wanita, ada yang wanita nak jadi lelaki mengerjakan umrah di tanah suci. Soalan saya, apakah mereka ini, tingkah laku mereka ini ataupun perangai mereka yang demikian ini boleh mencemarkan imej agama dan juga negara kita di luar, di pandangan orang luar kepada umat Islam di negara kita? Apakah ini yang dikatakan dah 65 tahun merdeka? Apakah merdekakah ini manusia yang berperangai sebegini rupa ni Ustaz? Itu soalan saya Ustaz dan Dai. Terima kasih banyak Ustaz dan Dai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji Umar Abdul Majid. Semangat merdeka tu, masya-Allah. Dan ada juga Ustaz situasi yang kita akui memang ada berlaku, dan ada juga situasi yang orang sebut dia memuji negara orang lain dalam keadaan menghina negara di sendiri, Ustaz. Jadi hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sini lebih baik hujan batu di negeri sini. Mungkin pandangan Ustaz dia. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau betul lah ada hujan emas di negeri orang, hujan batu di diri sendiri, saya ambil hujan mahal tu. Tapi itu bukan maksudnya begitu. Maksudnya bidalan. Satu bidalan bahawa Sallallahu Alaihi Muhammad mencintai tanah air tu, kan? Bukan pasal hujan mahal dengan hujan batu. Memang tak ada lah hujan batu tu, mungkin ada kot. Baik buruk hujan tak terima. Dia macam mana indahnya tempat orang tu, semua tempat kita lah segala-galanya untuk kita. Lepas tu kita tengok macam mana para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Walaupun berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tetapi Allah SWT, perasaan kasih sayang mereka kepada negara Mekah itu tak pernah berkurangan. Tak pernah berkurangan. Bahkan Nabi SAW pun menzahirkan rasa cinta dia kepada tempat tanah tumpah darahnya. Dia kata, kalaulah tidak kerana Sallallahu Alaihi Muhammad, tidak kerana kaumku sendiri menghalauku ataupun Sallallahu Alaihi membenciku atau menghalauku daripada sini, maka aku tak akan keluar daripada tempat ini. Demikian riwayat yang menyebutkan bahawa Nabi SAW menzahirkan cintanya kepada tempat tanah tumpah darahnya sendiri. Maka tuan-tuan subhanallah Sallallahu Alaihi Muhammad, apa yang kita perlu kita lakukan? Kita ni Allah takdirkan kita untuk lahir di negara kita yang namanya Malaysia ini. Sallallahu Alaihi Muhammad. Ini takdir Allah SWT. Bukan kita luis borang. Saya nak lahir dekat Australia, saya nak lahir dekat apa. Allah takdirkan kita untuk lahir dekat negara Malaysia ni. Dan subhanallah, bukan sekat itu. Ibu ayah kita orang sini. Ditakdirkan kita ni seolah mak kita pun orang Malaysia, ayah kita pun orang Malaysia di kalangan kita, sebagian mungkin daripada negara-negara yang lain. Subhanallah tuan-tuan. Dan Allahumma salli alaihi, tidak ada satu tempat yang mulia, Allahumma salli alaihi, satu tempat yang perlu kita kasih dan satu tempat yang kita perlu curahkan pengorbanan kita, melainkan kepada tempat tanah tumpah darah kita sendiri. Kalau kita lihat negara kita ada kerosakan, tempat kita tu, maka berusahalah untuk memperbetulkan kerosakan tersebut. Sebab apa? Sebab dia negara kita. Sebab dia tempat tanah tumpah darah kita. Apa yang tidak patut kita lakukan ialah kita bawa imej buruk kepada masyarakat luar tentang negara kita, tentang perangai-perangai dan akhlak kita. Sehingga orang katakan, subhanallah, tengok buruknya dia tu, saya semat. Tu orang Malaysia lah tu. Tengok tu main mana tu? Tu negara Malaysia lah tu. Tuan-tuan, kita telah bawa satu imej yang buruk sehingga menyebabkan orang benci dekat Malaysia. Bukan sekat benci dekat kita. Sebab sifat manusia macam tu. Tuan-tuan tengok kalau anak-anak kita pergi sekolah buat perangai buruk-buruk, orang kata apa? Tu anak siapa lah tu? Orang tak kata dia. Orang kata anak siapa? Sallallahu Alaihi Muhammad. Tuan-tuan, saya semat. Kalau kita kat apa sebagainya, kita tu mai daripada sekolah mana tu? Sekolah tu pula kena. Kalau kita ni orang Islam pula kata, tengok tu panggil orang Islam tu. Tu Islam lagu mana? Islam yang kena. Kalau kita pi bawa dengan imej negara, kita buat panggil macam tu, orang kata apa? Tu negara mana tu? Tu Malaysia tu. Maka kita akan reflect daripada mana kita sampai. Kita akan reflect kepada ibu ayah kita. Kita akan reflect daripada sekolah kita. Kita akan reflect daripada tanah air kita. Maka tuntutan untuk menjaga diri kita bukan sekadar untuk diri kita, tetapi untuk ibu ayah
kita, untuk guru-guru kita, bahkan untuk negara kita. Mau tak mau, suka tak suka, itulah akhlak yang perlu kita bawa salih-salih dalam masyarakat, supaya bukan sekadar nama dan imej kita terjaga, tetapi nama dan imej agama kita, bahkan negara juga akan terjaga, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Wali Ustaz, banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik jaga agama, jaga negara. Kita berjeda sekali lagi, terus setia menonton Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu wa taala. Embun di pagi sambutan ulang tahun kemerdekaan dan juga hari kebangsaan yang ke-65, kami bawakan kepada anda jaga agama, jaga negara. Untuk istimewa pada hari ini, hari kebangsaan yang ke-65, kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi. Fadil Ustaz, kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penonton yang sudi mengajukan soalan, kemusykilan kepada kita. Dan bagi anda yang ingin mengajukan soalan dan juga kemusykilan, jangan lupa hubungi kami menerusi talian yang tertera di kaca TV anda, atau paling mudah terus sahaja tinggalkan soalan anda menerusi ruangan komen di Facebook Tanyalah Ustaz TV3. Merdeka, merdeka, merdeka. Fadil Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan daripada sahabat Facebook kita, Hana Wanci, yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemerdekaan. Bagaimanakah untuk membentuk jati diri serta sahsiah diri dalam menjaga agama dan menjaga negara supaya terus bangkit mempertahankan agama dan negara? Dan yang kedua soalannya, apakah sumbangan yang terbaik yang boleh dilakukan agar negara terus aman serta memartabatkan agama Islam? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih Hana Wanci yang sentiasa setia bersama dengan kita. InsyaAllah, penonton setia. Penonton setia. Alhamdulillah, Sayyid Muhammad. Tuan-tuan, membina jati diri. Subhanallah, Sayyid Muhammad. Kalau tanpa jati diri, siapalah kita ni? Betul. Kita dia orang sebut sebagai apa? Orang yang tidak ada jati diri. Diri ni macam lalang, ke sini pun boleh, sini pun boleh, sebagainya. Tak ada orang yang tak ada stand, pendirian. Tak ada pendirian. Kita kena ada jati diri kita. Nak bawa kepada jati diri tu, dia kena kenal apa yang dia pertahankan. Kalau dia tak kenal dengan apa yang dia tak pertahan, apa yang dia pertahankan, maka dia tak akan ada orang yang ada jati diri. Tuan boleh faham tak? dia tak tahu apa yang dia nak, apa. Kamu ni buat apa ni? Saya tak tahu buat apa. Main buat benda ni. Dia akan buat macam tu apa. Tapi kalau dia tahu dia nak buat apa dan dia kenal apa yang dia nak buat, apa matlamat dia, maka dia tahu dia akan ada stand dia. Yang kedua, bukan setakat dia kenal, dia kena cinta. Orang yang ada cinta ni baru dia ada jati diri. Saya semat, dia sanggup pertahankan dengan hartanya, dengan nyawanya, bahkan sesuatu yang dia cinta. Maka orang yang kenal negara dia, orang yang cinta negara dia, maka orang ni disebut sebagai orang yang punya jati diri. Maka tuan-tuan semua saya semat, maka menjadi kewajipan kepada kita sebagai rakyat Malaysia untuk mempertahankan kemerdekaan kita dengan jati diri. Maka nak sampai kepada tahap tu apa? Kena kenal dan kena cinta. Apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahaja ke kota Madinah dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhijrah daripada Mekah, bertemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah ataupun di kota Yathrib tersebut, dengan orang-orang yang duduk di sekitar kota Yathrib dan orang yang duduk dalam kota Yathrib, termasuk kepada orang-orang yang bukan Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi sallallahu alaihi wasallam membangunkan satu disebut sebagai piagam Madinah. Piagam Madinah ni salah satu daripada perkara yang ada dalam termaktub dalam piagam Madinah ialah bersama-sama untuk mempertahankan kota Madinah walau siapapun kamu. Kamu orang Islam ke, kamu orang bukan Islam, hatta orang Yahudi bersama pada ketika tersebut turut bersama bersetuju untuk mempertahankan kota Madinah yang termaktub dalam piagam Madinah. Maka saya cuma didoktrinkan, diceritakan tentang perkara tersebut sehingga mereka faham apa yang perlu mereka lakukan. Tuan-tuan semua Allah Sayyid Muhammad, maka apa yang perlu kita buat nak sampai kepada tahap ada jati diri, dia mesti bermula daripada anak kecil.
Sebab tu tuan-tuan, bukan setakat kita ni orang-orang banyak daripada kita yang lahir selepas daripada kemerdekaan, mungkin perasaan rasa kesusahan untuk memperjuangkan kemerdekaan tak ada dalam diri kita. Maka bila benda kita dapat secara percuma ni, kita rasa macam mana? Kita kurang appreciate, kita kurang menghargainya. Tak sama macam orang yang bersusah payah untuk dapat satu benda, dia sayang sangat. Pasal apa? Pasal susah nak dapat. Kita sebelah duduk tiba-tiba dapat dah motor sebiji, itu yang modified macam-macam. Allah Akbar. Sebab benda-benda dah dapat. Macam orang yang sampai nak cari duit apa semua nak buat, maka dia jaga elok-elok kan. Macam itulah keadaannya. Maka tuan-tuan, kita tak mampu nak buat apa pasal kita memang dah lahir selepas dah tu. Yang kita mampu untuk buat ialah kita mendidik rasa kecintaan kepada diri kita, bermula daripada Said Syahmat semenjak daripada kecil lagi kepada anak-anak kita. Dia akan membawa kepada apa? Kepada setiap warga negara ini akan menghargai tanah tumpah lahirnya, dan sudah pasti nanti dia akan ada jati diri dan perasaan setia kepada negaranya, dan dia sudah pasti akan menghasilkan lebih banyak kebaikan dalam kehidupan kita, dan perasaan seronok dan rasa bahagia, rasa cinta untuk menetap dan kita berbangga dengan Allahumma salli ala negara kita sendiri. Apa yang perlu kita lakukan? Apa sumbangan kepada kita ni, kepada negara kita ni, agar negara kita terus aman? Tuan-tuan, balik pada ayat yang Allah sebutkan tadi, dua benda yang di hujung tu tuan-tuan yang perlu kita buat dan setiap orang daripada kita perlu lakukan, iaitulah amar ma'ruf nahi mungkar. Subhanallah. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau kita setiap daripada kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, setiap orang daripada kita berperanan untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, maka negara kita akan duduk dalam keadaan aman, damai, tenang dan sejahtera. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Man ra'a minkum munkaran, apabila kamu melihat kemungkaran di hadapan mata kamu, maka cegahlah dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau kamu tak mampu, cegahlah dengan lidah. Fa illam yastati' fa bi qalbi, dan kalau kamu tak mampu, cegah dengan hati. Fa innahu fadzalika adhaful iman, itu adalah selemah-lemah iman. Maka kalau setiap orang ada perasaan macam ni, kasih kepada negara dia, dengan nak pastikan semua orang duduk dalam keadaan yang baik, tenang dan tidak melakukan kemaksiatan. Sebab kita ingat nanti kalau ada di kalangan kita yang melakukan kemaksiatan, maka Allah akan cabut nikmat. Maka di sana akan ada peranan-peranan menegur orang melakukan kesilapan dan kemaksiatan. Ajak orang untuk melakukan kebaikan. Sebab Nabi SAW menyebutkan tentang Allah menyebutkan dalam Quran tentang apa? Allah SAW, la in syakartum la azidannakum, siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan kepadanya. Tambah kenikmatan kalau kita syukur kepada kenikmatan. Nikmat Allah bagi kepada kemerdekaan ini perlu kita syukuri, dan cara untuk kita syukur kepada nikmat ini ialah dengan kita melakukan ketaatan kepada Allah. Kita ajak orang sama-sama untuk buat baik. Tolonglah kita semayang, tolonglah kita buat baik. Pasal apa? Kita nak harap supaya Allah kekalkan nikmat yang nama dia merdeka ini. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita yang bertanya, jaga agama, jaga negara. Berikutnya kita ada Kak Ju Zabidi Fadil Ustaz di Facebook yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah untuk kita memupuk generasi muda masa kini agar cintakan negara dan sayangkan agama? Kerana generasi muda pewaris masa hadapan. Mohon nasihat Ustaz. Pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara Ustaz. Oh ya. Pemuda harapan bangsa, betul tu. Pemudi tiang lah. Tanpa tiang tumbanglah negara kan. Jadi kena ada tiang kan. Baik tuan-tuan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih kepada semua yang masih setia bersama dengan kita di Tanyalah Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman tentang agama, dan kita nak kena fahamkan bahawa Rasulullah menjaga agama, menjaga negara ini salah satu daripada perintah dalam agama kita. Sebab tanpa negara ni kita ni tidak ada siapa-siapa. Kalau tanpa negara ni kita tidak ada tempat duduk kita. Apa nikmat yang kita ada pada masa sekarang ini disebabkan kita punya negara. Dan tengok apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di Syria. Macam mana struggle-nya kehidupan mereka. Kita tengok keadaannya sampai ada di kalangan anak-anak mereka yang terpaksa makan rumput tuan-tuan, sebab tidak ada makanan. Kita tengok sahabat-sahabat yang kita duduk dalam negara-negara yang bergolak.
ada di kalangan sahabat-sahabat saudara se-Islam kita yang dinafikan hak duduk dalam negara mereka sendiri. Subhanallah Ustaz Syamad, mereka ditangkap, mereka diserang, di kalangan keluarga mereka dibunuh, anak-anak mereka, subhanallah, anak perempuan dan isteri mereka dirogoh di hadapan mata-mata mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab apa? Sebab kucar-kacir yang berlaku dalam negara. Sebab tu kadang-kadang kita kena belajar banyak rasa syukur dalam hidup kita ni. Letak satu benda yang nama syukur. Alhamdulillah Allah bagi aku segala kenikmatan ni. Sekali-sekali tengok dalam video tu dan sekalian Ustaz Syamad dalam media sosial ni, tengok keadaan susahnya orang dekat luar negara. Betul. Ada satu negara tu tuan sekalian Ustaz Syamad, depa di satu bandar tu Sallallahu Alaihi Muhammad, dia ada pack dia punya term dia. Pukul 4, pukul 2 pagi dia akan keluar untuk pergi kutip lebihan-lebihan makanan dalam tong-tong sampah orang. Himpun tu sebagainya, letak dalam satu beg, kemudian dibasuh, dihantar dekat satu restoran, dibasuh. Pagi tu dia jual dengan harga murah untuk orang beli, untuk orang breakfast. Beratur orang beli. Pasal apa tuan-tuan? Sebab tak ada makanan. Tak ada makanan. Kita nikmat Allah bagi sangat banyak. Dalam tu buka peti ais tu, daging yang tahun lepas punya daging korban pun ada lagi. Bukan sakat ayam tuan-tuan sekalian. Ayam hidup pun buka pun ayam hidup ada lagi. Tuan-tuan sekalian, maka kita kena didik tuan-tuan sekalian kepada anak-anak muda kita Sallallahu Alaihi Muhammad, Allahumma salli alaihi, kecintaan, patriotisme dalam hati mereka ni. Sebab dia makin pudar. Sebab apa makin pudar? Sebab suasana kita di kehidupan yang terbuka, mencabar, fenomena ni tak boleh kita biarkan, dan kita kena pupuk semangat. Apa dia tuan? Yang pertamanya, beberapa cadangan yang kita boleh buatlah. Menganjurkan kem-kem jati diri yang di mana pengisiannya mesti menumpukan kepada memberikan kesedaran kepada golongan remaja. Yang kedua, buat program sambutan bulan kemerdekaan di sekolah ke, di institusi pengajian-pengajian lain. Setiap daripada institusi ini buat program bulan kemerdekaan dia sendiri. Yang ketiga, mengenang jasa-jasa tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan dan tokoh pejuang kebangsaan. Yang keempat, menggalakkan penghasilan filem-filem bercorak patriotik ni. Macam yang buat baru ni. Saya sangat-sangat dia ada satu di Kedah, dia ada perang bisik. Betul tak? Kalau dibuat balik ni semua tuan-tuan, kisah-kisah ni, masya-Allah, menimbulkan semangat dan rasa kecintaan kita kepada negara kita. Menganjurkan pameran-pameran tentang sejarah kemerdekaan, darurat, campur tangan asing, peperangan dalam negara kita supaya mereka faham. Memperkasakan pengajaran subjek sejarah di sekolah, ini sedang dilaksanakan, alhamdulillah. Sallallahu Alaihi Muhammad, tuan-tuan, menganjurkan sambutan hari kemerdekaan secara besar-besaran dan memberikan tumpuan yang bersungguh-sungguh Sallallahu Alaihi Muhammad untuk menimbulkan rasa kecintaan rakyat kepada negara. Sallallahu Alaihi Muhammad. Dan semua tuan-tuan sekalian, pemimpin kerajaan, masyarakat dan kaum perlu bahu-membahu untuk membina, menanam semangat patriotik dan pelbagai lagi program-program yang boleh dianjurkan tuan-tuan untuk memasukkan ke dalam hati-hati anak-anak muda kita ni satu rasa kecintaan kepada negara, insya-Allah. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Masya-Allah, semoga negara kita, kedaulatan kita terus dimartabatkan. Berikutnya Ustaz, kita ada sahabat pemanggil Encik Baharudin Kasim di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Dai dan juga Ustaz. Ya, apa khabar Cik Baharudin? Alhamdulillah, selamat merdeka. Salihat Ustaz dan Dai pakai baju ni memangnya merdeka lah pagi ni. Amin, insya-Allah, semangat. Amin, semangat Ustaz. Ya. Ustaz, okey, kita nak capai merdeka ni Ustaz, memang sukar Ustaz. Ya. Tapi kita nak mempertahankan kemerdekaan ni lebih sukar lagi. Betul. Kita mencapaikan Ustaz. Betul. Jadi dalam jaga agama ni Ustaz pun dah banyak sebut lagi kan. Tapi yang pada saya Ustaz kan ialah ilmu. Jadi yang jadi masalah sekarang ni, orang kita ni payah sangat nak ambil ilmu ni, ilmu dunia akhirat ni. Orang ni fikirkan dari keseronokannya je Ustaz. Jadi apa yang Ustaz boleh bagi pencerahan dari segi itu? Dan juga dengan nak jaga negara ni Ustaz kan. Ada pihak-pihak berwajib ni Ustaz kan. Kita memang harap dengan pada diorang, tapi kadang-kadang diorang ni terkucil lah Ustaz. Diorang ni asyik nak bertekak, bergaduh apa semua kan. Jadi apa yang boleh Ustaz rumuskan dari segi mungkin peraturan ke apa ke? Sekarang ni macam Ustaz cakap, kita dah merdeka, kita kena jaga kedaulatan kita. Kita dah keluar dari penjajahan. Tapi penjajahan masih ada lagi dengan warga asing bagi bertambah masuk apa semua Ustaz. Baik. Jadi apa yang Ustaz boleh buat kan? Saya bagi mekanisme macam ni lah Ustaz. Dan kita ni ibaratkan kita bila sakit, kita jumpa doktor. Baik. Tapi kalau nak doktor pun sakit, kita nak jumpa siapa lagi Ustaz? Itu baik, yang maksud saya tu Ustaz ya. Mungkin Ustaz boleh bagi pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tu sedikit soalan dan juga cadangan juga daripada Encik Baharudin. Mungkin sedikit respon daripada Ustaz. Baik, Allah. Terima kasih Encik Baharudin atas
soalan dan juga cadangan tadi. Salih Ahmad, sungguh tuan-tuan, apa-apa saja pun dia balik pada ilmu. Sebab tu kata Imam Ahmad, kamu memerlukan kepada ilmu lebih pada kamu perlu kepada makanan. Makanan ni dapat sekali sehari pun dah cukup dah. Kadang-kadang tak makan sehari pun okey lagi. Salih Ahmad dapat minum air sikit pun okey dah. Tetapi setiap daripada amalan dan kehidupan kita ni kita perlukan kepada ilmu. Tanpa ilmu kita tak tahu apa-apa, kita tak ada apa-apa. Kita nak masak, nak makan tu, nak masak pun ada perlu pada ilmu. Nak naik kenderaan pun ada perlu ilmu. Apatah lagi dalam keadaan kita nak menjaga dan nak mempertahankan negara kita, sudah pasti perlukan kepada ilmu. Allahumma salli ala Muhammad, perlu pada ilmu. Asas dia mesti balik kepada ilmu. Tuan-tuan subhanallah, maka di sinilah peranan setiap daripada kita. Tuan-tuan jangan letak kalau sebut ilmu daripada guru saja, tak nah. Tuan-tuan jangan letak saya semat kalau ilmu ni mesti pada ustaz atau alim ulama saja. Semua orang berperanan dalam menyampaikan dan berusaha untuk menyampaikan ilmu. Kalau kita ni seorang ayah, maka kita kena pastikan anak-anak kita ada ilmu. Kalau kita seorang ibu, kita kena pastikan anak-anak kita Salih Ahmad ada apa ni yang Salih Ahmad mendapatkan ilmu. Kalau kita seorang suami, kita kena pastikan isteri kita mendapat ilmu. Kita seorang siapa? Kita seorang individu kita sendiri, kita kena pastikan kita ada ilmu. Maka kalau setiap orang main peranan nak pastikan mereka ada ilmu, maka setiap daripada orang itu akan ada ilmu. Baru ni ada viral satu benda, dia kata apa, Said Syamad, kita ni tak payah duk mengaji tinggi-tinggi. Dan depa buat kajian 70% daripada pelajar-pelajar semalam Syamad tak berhasrat lagi untuk menyambung pengajian mereka selepas daripada SPM. Sebab apa? Sebab tengoklah benda-benda yang ada ni Syamad dah cukup madai dah untuk pendapatan mereka. Salih alaihi Muhammad. Kalau kami buat benda ni pun saja kami dah dapat income lebih besar lagi, tak payah duk pergi mengaji tinggi-tinggi dan sebagainya. Said Syamad, kita kena ingat bahawa orang kalau apa yang depa buat itu Said Syamad, ada orang yang mencipta dia punya apps dia. Dan apps itu orang yang mengaji tinggi. Allah. Kalau dia tak mengaji tinggi tu tak ada buat apps tu. Kenapa kita nak jadi orang bawah ni sedangkan orang di atas, dan orang yang di atas tu pula boleh mengambil kesempatan di atas orang yang tak reti, yang tidak ada ilmu ni. Dan maka sepatutnya kita semua berusaha untuk mendapatkan ilmu, supaya dengan ilmu ni Allah SWT kita mampu untuk meletakkan diri kita pada mana-mana posisi yang sesuai untuk kita sama-sama mempertahankan negara kita. Dan peranan ini kata Encik Syed Syamad Baharudin tadi ni, bukan sekadar pihak berkuasa, setiap orang daripada kita. Setiap orang daripada kita mesti memainkan peranan untuk mempertahankan agama. Kalau kita tengok apa-apa loopholes, ada apa-apa ketidakrapian dalam pentadbiran ke dalam pengurusan ke dalam apa-apa perkara yang berlaku yang boleh menyebabkan terhakisnya kemerdekaan ini, maka kita semua kena main peranan untuk memperbetulkan loopholes tersebut. Sebab tu dalam negara kita ni ada satu sistem dia disebut sistem demokrasi. Kita mengangkat sesiapa yang kita rasa mampu untuk menjaga kita. Salih Ahmad, kita meletakkan dia di posisi, tolong kami ni Salih Ahmad tak mampu nak buat ini, kami letak kamu untuk tolong jaga kami untuk buat benda-benda yang macam ni. Maka itulah peranan kita Salih Ahmad sebagai rakyat. Maka insya-Allah apabila setiap orang daripada kita main peran ni, kamu sama ada kamu nelayan ke, kamu petani ke, kamu guru ke, kamu tak kerja apa-apa, kamu suri rumah tangga sepenuh masa ke, siapa saja kamu, ingat kamu berperanan untuk mempertahankan kedaulatan negara dalam posisi kamu masing-masing. Dan semuanya balik pada kunci awal tadi yang namanya ilmu. Mudah-mudahan jadi manfaat. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Ustaz, 2 tahun kita pernah dikurung akibat pandemik COVID-19. Kalau tak sambut, tak zahirkan tu kita faham kerana PKP Ustaz. Tapi ni dah habis PKP pun tetap tak nak kibarkan jalur gembira, tak nak zahirkan. Mungkin ada sedikit nasihat daripada Ustaz, kita nak bincangkan selepas ini Ustaz. InsyaAllah. Berjeda seketika, terus setia menonton Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanya Ustaz. Biar tahu jangan keliru. Para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Syukur Alhamdulillah, di pagi 31 Ogos 2022 ini kita nak teruskan lagi perbincangan topik kita istimewa bersempena Hari Kebangsaan yang ke-65 dengan topik kita bicarakan jaga agama, jaga negara. Saudara, jangan tanya apa negara telah sumbangkan kepada kita, tetapi sebaliknya tanyalah apa yang telah kita berikan
kepada negara yang tercinta. Dan kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar. Pada Ustaz, kita berbicara tentang semangat cinta akan tanah air, antaranya kita menzahirkan kecintaan dengan kita mengibarkan jalur gemilang. Cumanya bila PKP dulu kita fahamlah Ustaz, 2 tahun kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandemik. Tetapi setelah berlalunya pandemik, masih ada lagi yang tak rasa bangga pun nak pamerkan jalur gemilang, nak buat ucapan merdeka. Kalau hari-hari tu post kat Facebook, tak ada masalah, tapi nak tulis salam kemerdekaan tu rasa berat Ustaz. Masya Allah, mungkin ada perincian di situ, nasihat Ustaz. Sesuai dengan perkataan atau kalam seorang ulama Salih Asmat Ibn Hajar Asqalani menyebutkan bahawa Salih Asmat hubbul watan minal iman. Sesuai dengan apa yang Nabi SAW sendiri Salih Asmat menzahirkan kecintaannya kepada negara Madinah, negara Mekah. Bahkan Salih Asmat, bahkan negara Madinah itu sendiri pun Salih Asmat merupakan satu tanah ataupun satu tempat kebanggaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga tempat itu digelar sebagai tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan Allah Salih Asmat, maka tak patut kita ni subhanallah Asmat tidak berbangga dengan negara kita sendiri. Zahirkanlah tuan-tuan, saya rindu sebenarnya. Sungguh saya rindu zaman dulu yang kita lekat semua bendera-bendera kecil-kecil ni atas kereta-kereta kita. Kan Ustaz Syamad? Walaupun waktu tu berselerak ke atas highway lah kita nampak, tapi waktu tu Ustaz Syamad kita rasa sangat gembira dan kita excited bila kita nak masuk pada setiap bulan kemerdekaan ni. Kita rasa excited, kita nak pacak bendera, kita nak apa sebagainya. Tetapi kita tengok keadaan ini makin pudar daripada masa ke semasa. For whatever reason, tuan-tuan, cakap umum putih sikit dah. Atas apa saja alasan yang tuan-tuan punya, negara ini tetap kita punya. Salih Asmat. Atas apa saja alasan tuan-tuan Salih Asmat, untuk tuan-tuan mungkin tuan-tuan tak suka kepada siapa-siapa, tak suka apa-apa. Tetap negara ni kita punya dan Allah takdirkan negara ini adalah negara kita. Betul. Zahirkanlah kegembiraan, zahirkanlah kebanggaan, zahirkanlah rasa kasih sayang tuan-tuan kepada negara kita ni. Sebab apa yang kita ada, tu rumah kita yang kita banggakan itu, duduk atas tanah. Tanah ini merupakan tanah negara kita. Tumpahnya darah kita. Anak kita yang kita ulang-alik ke sekolah, anak kita yang mendapat pengajian yang sempurna, yang dapat straight A ke apa, yang kita berbangga-bangga dengan anak ni. Anak dia pergi mana? Pergi sekolah. Sekolah di mana? Di negara kita. Gurunya siapa? Ahli warga negara daripada negara kita. Mungkin bangsa kita, mungkin agama sama dengan kita. So apa reason, apa alasan untuk kita tidak berbangga dengan negara kita sendiri? Maka tuan-tuan tolonglah, saya nak ajak siapalah paling tidak yang tengok pada program kita pada pagi ini, tuan-tuan, saya pergilah dapatkan bendera pada hari ini. Saya pergilah dapatkan bendera. Saya pun suruh madrasah saya, guru saya mempacak bendera pada setiap pokok-pokok, kibarkan bendera Salih Asmat di madrasah saya, daripada pintu masuk sampai dekat dalam. Masing-masing warga mas pun dekat rumah mereka masing-masing mempacak bendera. Sebab apa? Sebab dia sebahagian daripada Salih Asmat, perintah Allah untuk kita memelihara dan kita berbangga dengan Salih Asmat negara kita, tuan-tuan sekalian. Jadi wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi pentingnya penerapan kecintaan kepada negara dan juga jati diri yang telah pun Ustaz bahaskan panjang lebar tadi yang diajukan oleh sahabat kita. Dan berikutnya Fadil Ustaz dan juga sidang penonton, kita raikan lagi Ustaz sahabat kita di Facebook yang bertanya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah setiap daripada kita perlu memiliki rasa tanggungjawab untuk memelihara agama dan negara, sama ada seseorang itu Muslim ataupun non-Muslim? Apakah yang dimaksudkan dengan kebebasan daripada sudut agama dan kebebasan sebagai warga negara Malaysia? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, terima kasih Mas Rifah Nur Jama'in atas soalan ini, masya-Allah, dan terima kasih juga pada semua yang masih setia bersama dengan Tanyalah Ustaz. Insya-Allah mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kefahaman atas ilmu yang nak kita bincangkan. Perkongsian macam ni, tuan-tuan sekalian, saya sendiri pun bersemangat, saya pun jadi seronok. Seronok bukan pasal apa, pasal kita dapat ilmu-ilmu yang baru. Sebelum nak jumpa tuan-tuan, saya baca dulu, saya buat research dulu. Dia membantu saya untuk kita mendapatkan ilmu. Apatah lagi kita ramai-ramai berhimpun pada pagi ini sebut sebagai kita mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana doa yang Nabi SAW ajar kepada kita pada setiap hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, engkau kurniakanlah, mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita apa ni, tuan-tuan sekalian. Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, rezeki yang baik-baik. Dan yang ketiga, amalan yang diterima.
bahkan nak dapat ilmu rezeki yang baik-baik dan amal yang diterima pun perlukan kepada ilmu. Sebab tu Salih Azmat, kunci utama pada kita pada setiap hari ialah untuk kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan mudah-mudahan dengan duduknya kita di depan TV, di kaca TV ataupun di kaca handphone kita ni, Salih Azmat, sambil kita tengok Facebook ni, kita mendapat ilmu yang bermanfaat mudah-mudahan. Tuan-tuan, dalam maqasid syariah ada 5 perkara yang perlu kita jaga dalam kehidupan kita. Yang pertama dia panggil hifdzuddin, jaga agama. Salih alaihi wasallam. Yang kedua ialah hifdzun nafs, menjaga nyawa. Yang ketiga, Salih alaihi wasallam, hifdzul aqal, menjaga akal. Yang keempat, menjaga keturunan. Yang kelima, menjaga harta ataupun hifdzul mal. 5 benda ni disebut sebagai maqasid yang perlu kita jaga, sebab tanpa 5 benda ni tak payah bincanglah tentang ibadat, tak payah bincanglah tentang akhirat, apa semua sebagainya akan hapus, tak akan menjadi manfaat sebaiknya seandainya 5 perkara ini semat tidak terjaga. Salih alaihi wasallam. Dan salah satunya ialah tuntutan untuk kita menjaga agama. Salih sebab ni kunci paling utama sekali, subhanallah. Maka dalam konteks Malaysia ini, Salih ala Sayyidina Muhammad, memelihara agama ini bermaksud kita mengelakkan apa-apa sahaja perkara yang mungkin melanggar atau memusnahkan asas-asas, termasuk mempertahankan negara sebagai dan kedudukan agama Islam sebagai agama persekutuan, dan agama-agama lain boleh diamalkan secara harmoni, salih semat dan aman sebagaimana yang termaktub dalam perlembagaan persekutuan. Jadi menjadi Allah SWT sebagai pemerintah menjadi kewajipan untuk meletakkan kepentingan agama di tempat yang paling atas. Menjaga akidah itu satu perkara yang sangat-sangat penting untuk kita utamakan dan patut kita memberikan perhatian salih alaihi wasallam agar ketaatan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasulnya menjadi keutamaan, serta ketaatan kepada pemimpin itu turut dititik beratkan. Dan tuan-tuan yang dirahmati sekalian, bukan sekadar kita maksud menjaga agama dengan kita maksud mempertahankan agama semata-mata, tetapi kita juga mesti mempertahankan nama baik agama. Sebab itulah tuan-tuan, jaga akhlak. Salih alaihi Muhammad, jaga akhlak kita, jaga tingkah laku kita. Macam saya sebut di awal tadilah, dengan satu perbuatan kita menyebabkan akhirnya kita, salih alaihi Muhammad, orang akan kata, tengok Islam ni lagu mana. Pasal apa? Pasal kita jadi fitnah balik pada Islam. Kita pernah berjumpa dengan seorang, Allahumma salli alaihi Muhammad, orang asli lah. Dia buat program-program dengan mereka, kata tak teringin nak masuk Islam. Dia kata, salih alaihi Muhammad, dia kata, saya bukan tak mau masuk Islam, itu batin dia seorang. Saya bukan tak masuk Islam, dia kata, tapi yang duk curi sawit saya tu orang Islam. Dia curi sawit saya tu orang Islam. Dia bukan stigma negatif kan? Dia akhirnya dia tak berminat Islam sebab perangai orang Islam. Berlaku pada 9/11 dulu kan, bila doktrin duk cerita tentang buruk Islam, perangai Islam tak elok apa, Islamofobia ni kan, Salih Samad. Lalu waktu tu cerita tentang Islam ni teroris dan sebagainya. Tiba-tiba ada seorang ni dia berjumpa, dia pun ni dua jiran, seorang sebelah-sebelah tu. Dia kata dekat jiran sebelah dia, aku tak percayalah orang Islam ni teroris. Dia tu orang Islam lah sebelah dia, ini bukan Islam. Dia kata, macam mana tak percaya tu kan, tiap-tiap hari media duk cerita teroris. Dia kata, Salih Azim Muhammad, dia kata, macam mana aku nak kata Islam teroris bila sampah ada kat depan rumah aku, dia kata. Lepas tu tak sempat aku nak pergi buang, tengok sampah tu dah tak ada masuk dalam tuang sampah. Lalu aku tengok ada saya simak kasut-kasut berselerak depan rumah aku. Aku tengok kasut susun elok. Bila aku tengok CCTV, isteri kamu tolong pergi buang sampah, anak-anak kamu tolong susun selipar dekat rumah aku, anak-anak kamu tolong sapu sampah yang kotor depan rumah aku. Ini bukan kerja teroris. Ini kerja orang baik. Dia kata, sahabat, bersaksilah, hari ni aku masuk Islam ikut kamu. Dia tu ikut masuk Islam sebab dia tengok akhlaknya. Maka tuan-tuan, kita kena jaga akhlak kita sebab dia mencerminkan Islam. Dan jangan pula kita letak, Salih Azim Muhammad, kesalahan atas Islam. Bila seorang Islam melakukan perkara tersebut, bila kita kaitkan individu dengan kesalahan individu dengan agama ni, dia tak patut dia macam tu. Dia antaranya dia kata apa? Orang agama pun buat benda tak elok. Tak payahlah, dia seorang aja. Dan tak payahlah duk kait dengan orang lain. Atau siapa nak percaya lagi kalau ustaz pun buat maksiat, dia kata tu. Nama saja orang Islam tapi perangai buruk. Tengok tu, orang nak belajar, orang belajar agama pun terjebak dengan benda dosa. Perkataan-perkataan yang relatekan perbuatan individu tu dengan agama ni yang merosakkan. Dan perkataan itu keluar pada kalam kita sendiri. Apatah lagi kalam kita sendiri orang Islam.
So cukup stop. Kalaulah dia melakukan kemaksiatan, itu bukan sebab agama dia. Dia buat maksiat itu sebab diri dia, dan jangan relate dengan agama. Bila kita selalu sebut macam tu, apa yang berlaku? Dia akan menjadi kritikan kepada sallallahu alaihi Muhammad, kritikan kepada agama berbanding dengan kritikan kepada orang tu yang mencalarkan imej Islam tu sendiri. Maka bukan saja orang yang terlibat dengan kesalahan itu yang telah mencemarkan agama Islam, tetapi orang yang tak cermat dalam mengulas juga turut memberi gambaran negatif kepada Islam. Boleh faham maksud saya tu? So maksudnya bukan sakat dia tu nak kena jaga, kita yang bercakap ini juga kena jaga kalam kita supaya kita tak reflect kepada agama berbanding dengan perbuatan individu. Kat media sosial, Ustaz, media sosial kita cepat sebut kan, lepas tu title tu ustaz bu besar-besar kat situ, kan, imam bu besar-besar kat situ. Tak payah cerita di ustaz imam, cerita dia yang buat tu. Tak kisahlah dia siapa, bukan cerita ustaz imam, yang lain pun buat banyak juga kan. Tapi nak dapat pandangan ataupun nak dapat viral tu, sebab tu kita letakkan. Bayangkan macam mana tanggapan orang bukan Islam bila kita sendiri duk promote benda-benda yang macam tu. Memang ada di kalangan orang Islam sendiri yang buat benda-benda tersebut, rasuah lah, buat perangai yang tak elok lah, curi lah sebagainya. Tetapi kita tak boleh relatekan perbuatan itu dengan agama dia. Sebab Nabi SAW sebut tidak akan mencuri seorang itu melainkan pada ketika lemah iman dia. Tak akan mencuri, tak akan berzina seorang itu melainkan pada ketika ketidakadaan iman dia. Maksud waktu dia buat maksiat tu, dia iman dia sangat lemah, yang sangat kurang. Sebab tu kita jangan relatekan agama dengan perbuatan individu, sebab perkataan kita sendiri mencalarkan imej agama kita sendiri. Wallahu a'lam. Kalau Ultraman tu bateri dia low, merah dia berkelip kat dada, ting ting ting, maknanya tengah lemah lah tu tak. Masya-Allah, tabarakallah. Min Ultraman lah, masya-Allah. Jadi iman ni kena selalu ditambah dengan kita memperbanyakkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berikutnya Ustaz, kita ada Abdul Karim Sufyan yang bertanya di Facebook. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya Ustaz, bagaimanakah pandangan Ustaz mengenai mereka yang sanggup bermati-matian untuk memelihara negara tetapi tidak mampu untuk menjaga agama Islam? Mohon pencerahan daripada yang berbahagia Ustaz. Siap Ustaz. Terima kasih Abdul Karim Sufyan. Saya teringat seorang daripada yang ikut perang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apabila dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tercedera dalam keadaan yang parah, bila para sahabat pergi berjumpa dengan dia, dia kata dia keluar itu bukan kerana dia nak perang dengan agama, bukan dia nak perang bersama Nabi, bukan dia nak perang untuk pertahankan agama, tetapi kalau tak kerana bangsa dia ataupun kabilah dia keluar, maka dia sendiri pun tak akan keluar. Ini menunjukkan bahawa pada zaman Nabi SAW sendiri ada orang yang perjuangkan agama, tetapi sallallahu alaihi wasallam tidak dengan niat untuk memperjuangkan, pergi keluar berperang, berjihad, tetapi tidak dengan niat untuk mempertahankan agama ataupun kerana Allah SWT. Maka dia sangat rugilah tuan-tuan. Kita ni tuan-tuan, bukan setakat pergi berjihad, bukan setakat ibadat-ibadat khususiyah. Apa saja amalan yang kita buat dalam hidup kita, boleh kita tukarkan dia jadi ibadat. Disebut sebagai adat menjadi ibadat. Apa yang kita kena buat? Kita niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan nak pergi mandi pagi-pagi. Tuan-tuan mandi tak lagi ni? Tak mandi, pergi mandi. Tapi tunggu bagi habis program kita, saya baru pergi mandi. Tuan-tuan, macam mana kita nak ubah mandi kita itu jadi ibadat, jadi pahala? Tuan-tuan makan tak lagi? Makan dah, alhamdulillah. Macam mana nak makan tu jadi pahala, sedangkan dia adat. Tuan-tuan pergi kerja, hari ni cuti, alhamdulillah, hari kita pergi kerja. Macam mana nak bawa kerja kita tu jadi ibadat? Dengan kita niat kerana Allah SWT, makan kerana Allah, mandi kerana Allah, pergi kerja kerana Allah, maka setiap daripada apa yang kita buat dalam kehidupan kita itu akan dikira oleh Allah sebagai amalan ataupun ibadat di sisi Allah, yang apabila kita sebut ibadat, dia akan dapat 3 perkara ni paling kurang. Yang pertamanya ganjaran pahala, yang keduanya penghapusan dosa, yang ketiganya Allah akan mengangkat darjat-darjat kita. Maka for everything, for every single thing, pada setiap benda yang kita buat tu, semua boleh jadi pahala. Ampun dosa, angkat darjat, dengan kita niat perbuatan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Perjuang juga, pertahan negara juga, niat kerana Allah, maka perjuangan itu akan dikira sebagai amal soleh yang Allah akan kurniakan kepada kita ganjaran pahala. Masya-Allah. Lepas tu merdeka juga. Allah merdeka, subuh tak bangun jam.
jam lah. Kan merdeka tapi subuh kita paling awal sekali di masjid. Betul. Inilah baru orang yang merdeka kan. Masya-Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan kekuatan semangat pada kita untuk terus kita memelihara kedaulatan negara kita. Fadil Ustaz, jaga agama, jaga negara. Banyak lagi akan kita kongsikan. Kita akan tamat siaran di TV3, kita akan sambung lanjutan 30 minit siaran tambahan di TV9 selepas ini. Terus dia menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Awan tenang berseri hiasan kediri di hutan riuh belaka pahlawan dikenang watan warisan menjadi ikutan rakyat merdeka. Saudara sedang penonton, ibu-ibu ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin insya-Allah, mudah-mudahan. Jaga agama, jaga negara. Istimewa bersempena dengan Hari Kebangsaan kami bawakan kepada anda Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Kita masih lagi berbicara topik iaitu jaga agama, jaga negara bersama Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Fadil Ustaz, kita ingin raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita untuk lanjutan 30 minit siaran kita di TV9 ini. Kita ada Aisyah Ica di Facebook yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah caranya untuk memperbetulkan persepsi sesetengah golongan yang beranggap bahawa tanggungjawab menjaga agama terletak kepada para agamawan dan tugas memelihara negara terletak hanya kepada pasukan keselamatan tanpa ada rasa tanggungjawab bersama dalam menjaga agama dan negara? Mohon pencerahan Fadil Ustaz. Baik, terima kasih Aisyah Ica atas soalan ni. Masya-Allah, Ustaz Jumat. Betul lah tuan-tuan. Kita selalu letak sesuatu pada memanglah kena letak sesuatu pada tempat dia kan. Tetapi dalam bab negara ni tuan-tuan sekalian, Salih Azhar Muhammad dia merupakan tanggungjawab kita semua. Semua orang, macam saya sebut di awal tadi. Kenikmatan yang kita kecapi ini tuan-tuan, subhanallah, kita setiap daripada kita mengecapinya. Saya ada madrasah saya ada urusan saya, dan saya mengecapi semua nikmat ini disebabkan Salih Azhar Muhammad keamanan yang Allah kurniakan dalam negara saya. Tuan-tuan mungkin ada yang masing-masing bekerja pada posisi tuan-tuan masing-masing. Kita ada keluarga kita ada rumah tangga kita ada anak-anak kita ada ahli keluarga, kita ada ibu dan ayah kita di kampung. Dan kita boleh pergi ziarah mereka pada setiap waktu. Kita boleh telefon, bahkan kita boleh buat video call. Semua kenikmatan yang kita dapat ini tuan-tuan subhanallah adalah terhasil daripada nikmat keamanan yang kita kecapi yang hasil daripada kemerdekaan dalam negara kita. Saya nak memetik perkataan yang bekas ataupun mantan Perdana Menteri kita Salih Azhar Muhammad pada tahun Allahumma salli Azhar Muhammad 30 hari bulan Ogos tahun 82 dulu. Perdana Menteri kita pada ketika sebut Tun Dr. Mahathir, dia menyebutkan bahawa anggapan kemerdekaan sebagai perkara biasa yang tidak perlu kita agung-agungkan adalah amat berbahaya. Kita mesti sedarkan generasi yang beranggapan demikian sebelum kemalangan menimpa kita. Sebenarnya kemerdekaan adalah satu nikmat yang istimewa. Kerana kehilangan kemerdekaan hari ini, rakyat Palestin, Afghanistan dan Kampuchia berperang bermati-matian. Kita bersimpati dengan mereka kerana negara mereka ditakluk orang. Kita hulurkan derma dan kita sanjung tinggi mereka yang menawarkan diri untuk pergi berperang bersama dengan pejuang-pejuang negara-negara ini. Tetapi apa makna simpati dan kesedihan jika nikmat yang kita rasai di negara sendiri ini tidak kita hargai? Oleh itu, sedarlah dan bersyukurlah. Perutusan Hari Kebangsaan yang ke-25 30 hari bulan Ogos 1982 dan pada perutusan Hari Kebangsaan Perdana Menteri pada 30 Ogos 1987. Sedap juga tuan-tuan bila saya duk baca kan Ustaz Ismail. Dia satu poin-poin perkataan-perkataan yang sangat menarik untuk kita kaji sama-sama.
kemerdekaan bukan suatu keadaan semula jadi, dan penjajahan bukan sudah lesap sama sekali. Hakikatnya ialah penjajahan jenis baru telah dicipta, dan penjajahan ini telah berjaya menakluk semula negara dan bangsa yang telah mencapai kemerdekaan. Penjajahan yang dimaksudkan ialah penjajahan ekonomi, penjajahan ideologi, dan penjajahan kebudayaan. Maka maksudnya tuan-tuan sekalian, maksud Jemaat, kita takkan boleh senang lenang dan rasa selesa dalam keadaan negara kita telah pun mencapai kemerdekaan. Tetapi yang paling penting dan sangat-sangat perlu kita tekankan ialah bagaimana cara untuk kita mempertahankan kemerdekaan kita. Mungkin pada ketika ini penjajah tidak lagi duduk dalam negara kita, tetapi subhanallah kita mampu dan kita dapat melihat bagaimana anak-anak kita masih dijajah dalam ideologi mereka, dijajah dalam akhlak dan tingkah laku mereka, dijajah dalam perangai dan kelakuan mereka. Maka tuan-tuan, apa yang perlu kita lakukan? Kita perlu keluarkan mereka daripada bentuk penjajahan ini, kan kembali kepada kemerdekaan yang sebenar-benarnya. Dan peranan ini bukan hanya ada pada agamawan ataupun hanya pada Ustaz Syamad, pihak berkuasa, tetapi setiap daripada kita perlu memainkan peranan ini untuk memastikan kita dan keluarga kita keluar daripada penjajahan secara total dan sempurna. Wallahu a'lam. Insya-Allah, tabarakallah. Malaysia tanah tumpahnya darahku. Fadil Ustaz, berikutnya kita ada Ruby Abu Bakar Ruby di Facebook untuk soalan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah untuk menjaga agama dan jaga negara kerana bila masuknya ambang malam merdeka masih terjadinya kes khalwat dan sebagainya melibatkan orang Islam? Mohon perkongsian ilmu daripada Ustaz. Dia bagi pantun apa ni Ustaz? Ustaz Da'i segak bertanjak. Segak bertanya Ustaz Merdeka. Mari sama-sama jaga agama, jaga negara. Selamat Hari Merdeka. Terima kasih. InsyaAllah. Itu bukan pantun tu. Iaitu sebahagian daripada sajak. Sajak ya. InsyaAllah. Tabarakallah. Allah SWT. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, maksudnya, kalau terima kasih Ruby Abu Bakar Ruby atas soalan tadinya. Kalau memang betul apa yang disebutkan itu, dan itu merupakan salah satu daripada perkara yang merisaukan dan menyedihkan kita. Sehingga kan semalam kita tengok trend pada ketika-ketika tertentu, kalau ada event-event yang besar-besar demikian, selepas 9 bulan, selepas 10 bulan, kita akan tengok adanya lahirnya anak-anak luar nikah dan sebagainya. Baru ni saya ada pertemuan dengan pihak berkuasa dan kita berbincang tentang apa isu yang berlaku, dan dia menyebutkan bahawa betapa sedihnya dirinya memantau kes-kes yang melibatkan pada anak-anak sekolah yang sudah mengandung di luar nikah. Anak-anak yang usianya 14 tahun sudah pun mengandung, subhanallah, 16 tahun, dan ia merupakan satu benda yang sangat menakutkan dan merisaukan kita. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sepatutnya kemerdekaan membawa juga kepada akhlak dan perilaku yang baik. Sebab kita balik kepada perbincangan awal kita tadi, bagaimana perjuangan untuk memerdekakan negara diselari dengan naungan Allahu Akbar. Maksudnya kita tak memisahkan agama dalam perjuangan untuk memerdekakan negara. Maka apabila negara merdeka, sepatutnya agama itu diteruskan. Dan semula konsep-konsep dan penekanan dalam kehidupan beragama juga diteruskan. Tapi malangnya apabila negara itu telah dimerdekakan dan nikmat kemerdekaan dapat kepada kita, maka kita telah meninggalkan agama dalam diri kita. Ini merupakan satu benda yang sangat tidak sepatutnya berlaku. Saya nak bawa balik tuan-tuan kepada ibu kepada segala kemerdekaan. Bilakah ibu segala kemerdekaan ni? Ibu kepada segala kemerdekaan ini berlaku pada Ramadan 8 Hijrah, iaitulah disebut sebagai Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, yang patutnya tuan-tuan ditulis dengan tinta emas. Sebab kemerdekaan yang berlaku pada zaman Nabi SAW yang patut kita ikut ni ialah tuan-tuan, dia mengembalikan hak insani dan karamah basariyah, dia panggil kemuliaan kemanusiaan. Itu yang sepatutnya, bukan sebaliknya. Bila Islam datang membuka kemerdekaan itu berlaku dalam negara kita, apa yang berlaku sepatutnya? Sepatutnya negara manusia makin mulia dan hak-hak insani makin terjaga. Sebab tu dalam ayat Allah sebut, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Apabila Allah kurniakan, Allah berikan, Allah Muhammad pertolongan dengan pembukaan kota Mekah, apa yang berlaku? Allah sebut, kamu akan melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Dan itulah sepatutnya. Bila kita dapat kemerdekaan, orang lebih terbuka kepada Islam, orang lebih berminat kepada Islam, orang lebih nak dekat kepada Islam. Bukan sebaliknya. Bukan orang Islam makin teruk perangai sampai orang menjauhkan diri daripada Islam. Bukan kita buat perangai yang tak elok sehingga orang tak suka pada Islam dan jadi fitnah balik pada Islam. Tapi apa yang kita lihat sekarang ni, dia berlaku yang sebaliknya. Kemudian yang berikutnya, Allah SWT bukan sekadar itu. Idza jaa Rasulullah wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, Allah sebut fasabbih. Kemudian bertasbihlah. Bihamdika, pujilah Allah. Wastaghfir, istighfarlah. Apa yang kita kena buat? Dekatkan diri kita kepada Allah dengan bertasbih, bertahmid, memuji Allah SWT dan beristighfar atas kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa yang kita lakukan. Dan inilah yang patut dilakukan oleh rakyat dan umat yang merdeka. Tapi malang yang kita lihat tuan-tuan sekalian ialah apa yang berlaku ialah sebaliknya. Bila Nabi SAW membuka kota Mekah, tuan-tuan, apa yang Nabi SAW mula-mula buat? Nabi SAW mula masuk ke dalam Allahumma salli Nabi SAW bertawaf keliling Kaabah, kemudian Nabi SAW menjatuhkan berhala menggunakan busur-busur panah. Nabi kata apa? Ja'al haqqu wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Telah datang kebenaran, yakni Islam, dan hilang lenyaplah segala yang salah, ini kufur dan syirik. Sesungguhnya yang salah itu sememangnya satu perkara yang lenyap. Surah Al-Hajj ayat 81. Dalam surah Sabah sebut qul ja'al haqqu wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Katakanlah telah datang kebenaran Al-Quran dan perkara yang salah tidak memberi sebarang kebaikan di dunia, usahakan hendak mengulanginya di akhirat. Waktu itu segala berhala pun tumbang jatuh berkecai. Salih alaihi Muhammad, Nabi SAW selesai tawaf, Nabi masuk dalam Kaabah, Nabi bersihkan dengan ukiran-ukiran semua-semua burung lah apa sebagainya, Nabi pecahkan gambar-gambar, Nabi SAW padamkan. Kemudian Nabi SAW tutup pintu Kaabah, Nabi SAW solat bersama dengan Usamah, Zaid dan Bilal bin Rabah. Kemudian Nabi SAW keluar daripada Kaabah. Kemudian Nabi SAW panggil orang-orang musyrikin ataupun orang Quraisy duduk di depan Salih Al-Samad, dan Nabi SAW sebutkan pada orang Quraisy pada disebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, benar janjinya membantu hambanya mengalahkan golongan Ahzab sendirinya. Nak bagi tahu kata apa tuan-tuan sekalian? Kemerdekaan patutnya mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan manfaat, wallahu a'lam. Allahu akbar. Insya-Allah tabarakallah, mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Pada ustaz dan juga sedang penonton, banyak lagi akan kita kongsikan untuk topik kita jaga agama, jaga negara. Kita berjeda seketika, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, para penonton, ibu-ibu, ayah-ayah bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala, masih lagi kita membicarakan topik pada pagi ini bersempena dengan istimewanya Hari Kebangsaan yang ke-65, jaga agama, jaga negara. Kita masih lagi bersama Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar. Fadil Ustaz, kita panjang lebar telah pun kita bicarakan tentang jaga agama, jaga negara dengan jati dirinya, dengan kata apa, semangat kecinta pada tanah air, hujan emas di negeri. Macam-macam dah keluar bidaran lagi ni Ustaz. Jadi ceritanya satu saja, nak membangkitkan kesedaran untuk menjaga agama dan menjaga negara Ustaz. Betul. Hubbul watan tu Ustaz. Baik. Kita ada soalan yang berikutnya para penonton untuk kita raikan, iaitu Ustaz Ziyatul Sidik di Facebook Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimanakah untuk mempasakkan diri dengan takwa untuk merdeka di akhirat kelak? Yang pasti itulah kejayaan dan kemerdekaan yang hakiki. Dia bagi pantun Ustaz kali ini, betul pantun. Betul, berbaju pahlawan datang bertamu, segak bergaya bertambah syakan. Mohon Ustaz perkongsian ilmu. Terima kasih kami ucapkan. InsyaAllah Ustaz. Saya setujukan segak bergaya tu je. Yang lain tu kena kaji dulu. Yang lain tu okey, betul. Betul. InsyaAllah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan,
Kita balik kepada apa yang disebutkan oleh Rabi' bin Amir tadi ni, saya sebut tentang bagaimana Islam datang untuk membuka satu tempat itu dengan maksud kemerdekaan yang sebenarnya ialah daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia. Kita orang yang beriman kepada Allah meyakini bahawa setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita bukan setakat berhenti pada kehidupan dunia, tetapi membawa kepada kehidupan kita di akhirat. Setiap benda yang kita buat ada ganjaran dia, ada hitung kiranya, ada kelebihan dan kebaikannya, ada semula syurga dan nerakanya pada setiap benda yang kita lakukan. Maka setiap itu akan dipertanggungjawabkan, dan inilah nilai keimanan seseorang yang beriman sebagai salah seorang daripada salah satu dari warga negara. Maka apakah kejayaan yang sebenar-benarnya, tuan-tuan? Kejayaan sebenar-benarnya ialah sesuai dengan apa yang Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah menyatakan bahawa Allah SWT, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Allah sebut dalam Quran. Allah kata apa? Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap daripada yang menyawa pasti akan merasai mati. Adakah kematian itu pengakhiran pada kehidupan? No. Bagi orang beriman, pengakhiran tidak, kematian itu merupakan permulaan kepada kehidupan kita yang sebenar-benarnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian tuan-tuan, Allah sebut apa? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan bahwasanya pada hari kiamat sajalah akan dia sempurnakan balasan kamu, dengan maksud segala amal perbuatan kita waktu kita hidup di dunia dulu, sama ada baik atau buruk, akan dibalas sepenuhnya di akhirat nanti, bukan di dunia, sebab dunia ini merupakan tempat ujian semata-mata, bukanlah tempat pembalasan. Lalu subhanallah, Allah kata inilah kuncinya kepada kemerdekaan dan kejayaan sebenarnya mana? Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan daripada neraka. Kalau perkataan zuhziha ni maksud jauh, maksud orang dijauhkan daripada neraka, sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan merasa langsung masuk neraka. Ingat, orang yang beriman ni tuan-tuan, dia ada beberapa keadaan. Yang pertamanya, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk syurga Allah. Masuk syurga Allah secara langsung tanpa masuk neraka. Ada orang beriman, dia masuk Allah SWT syurga, tapi dia masuk neraka dulu. Allah. Kita tak mau masuk neraka sebab kita tak akan mampu untuk berhadapan walaupun satu saat dalam neraka. Sehingga sebab itulah berapa banyak doa kita yang kita panjatkan, di antaranya tuan-tuan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dalam wafil akhirati hasanah tu, dalam kebaikan di akhirat tu, bukankah ada jauh pada neraka dah? Tetapi sebut pula di hujung dia tu, waqina azabannar, jauh pada neraka. Sebab kita tak mau, kita nak spesifik minta pada Allah agar neraka ni dijauhkan pada kita. Sebab tu Allah kata orang yang berjaya ini ialah faman zuhziha 'anil nar, dia dijauhkan daripada neraka Allah SWT, wa udkhilal jannah, dan dia masuk ke dalam syurga. Maka dimasukkan ini dengan maksud dia bukan kita dapat jalan masuk sendiri, sallallahu alaihi wasallam, tapi dimasukkan ke syurga Allah dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka faqad faz, maka inilah kejayaan yang sebenar-benarnya. Kita diselamatkan daripada kegagalan yang besar, kemudian diberjayakan oleh Allah, dan dengan maksud ini lebih besar daripada aflaha, lebih besar daripada yang sebut sebagai falah. Ini tuan-tuan sekalian adalah kejayaan yang sebenar-benarnya, sebab di sisi kita orang beriman, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini merupakan penjara bagi orang-orang beriman dan syurga bagi orang-orang kafir. Maka itulah kejayaan yang sebenar-benarnya yang kita akan perolehi, dan semua itu kita akan dapat dengan nikmat kemerdekaan. Sebab ibadat yang kita dapat lakukan dengan sempurna ini tuan-tuan, kita tak boleh nafikan dia terhasil daripada kemerdekaan yang sedang kita kecapi ini, mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Masya-Allah, tabarakallah. Fadil Ustaz, berikutnya kita ada Muhammad Izzuddin yang bertanya di Facebook. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika kita melihat kepada konteks hari ini dalam negara kita, berlaku ketidakseimbangan dalam aspek menjaga agama dan negara. Apakah kesan jangka panjang terhadap agama, bangsa dan negara jika perkara ini berterusan berlaku? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Disebut kebobrokan dalam akhlak dan juga moral, ini satu ancaman juga pada negara kita Ustaz. Keberborokan, susah nak sebut tu. Alhamdulillah, terima kasih Izzuddin atas soalan. Masya Allah,
sangat benar sebagaimana soalan yang ditujukan sallallahu alaihi wasallam, sebab kita sedang menyaksikan perkara demikian dalam kehidupan kita. Kita tengok bagaimana keruntuhan moral dan akhlak anak-anak dan bangsa kita sendiri, subhanallah, yang sangat merisaukan kita. Hedonisme sallallahu alaihi wasallam yang dibawa daripada luar seolah-olah menjajah kehidupan anak-anak kita tanpa kita sedar. Media sosial yang sepatutnya mendekatkan jurang perbezaan, yang mendekatkan hubungan persaudaraan dan kekeluargaan, tapi menyebabkan jauh dan terpisahnya hubungan-hubungan tersebut. Kita boleh duduk satu meja dengan anak-anak kita, tetapi anak-anak kita tidak berhubung dengan kita, tetapi berhubung dengan orang yang lain yang jauh lebih jauh daripadanya, tapi memisahkan hubungan di antara kita dengan ahli keluarga kita. Inilah yang berlaku, yang akan menyebabkan kerosakan yang akan Allah SWT, dan susah untuk kita jahit dan susah untuk kita perbetulkan kembali. Maka tuan-tuan, berusahalah sebaik-baiknya untuk menyatukan kedua-duanya. Allah menyebut, Nabi SAW menyebutkan, ihfadillah yahfadka, kamu jaga Allah, insya Allah akan jaga kamu. Kata ulama dalam mentafsirkan hadis ini ialah, nombor satu sekali, berusaha untuk melakukan yang wajib dengan sebaik-baiknya. Dalam urusan kehidupan kita, buat yang wajib itu buat sehabis baik. Kalau cerita solat bukan sakat solat 1.5, bukan solat 2.5, 3.5 waktu zuhur, pukul 4.5 belum masuk asar pun solat zuhur. Tetapi orang yang nak solat jaga Allah ni, dia solatnya di awal waktu, solatnya berjemaah. Itu yang nak kita buat. Yang kedua, menjaga batasan, berusaha untuk melakukan yang sunat, bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan sunat. Ajak diri kita, ajak anak-anak kita untuk melakukan bersungguh-sungguh dengan amalan-amalan yang disunatkan. Solat duha, sedekah, baca Quran, apa saja amalan bersungguh-sungguh untuk buat. Yang ketiga, meletakkan batasan pada benda yang diharamkan. Benda yang haram jangan ambil langsung, tak boleh ambil sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan sekadar itu, yang keempat ialah letak satu tembok di antara kita dengan benda yang diharamkan, iaitulah meninggalkan yang syubhah. Tuan-tuan, ini 4 perkara yang kena ada dalam keadaan kita nak menjaga agama kita, supaya selari dalam keadaan kita nak menjaga negara kita sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah setiap daripada kita masyarakat, setiap individu dalam masyarakat ini jaga 4 benda ni, buat sungguh-sungguh yang wajib, berusaha untuk melakukan yang sunat, tinggal yang haram dan jaga yang syubhah, tuan-tuan, maka pada kita sebut, tuan-tuan yakinlah bahawa keamanan dan kenikmatan dalam kita mengecapi kemerdekaan ini akan sentiasa dipelihara oleh Allah SWT. Sebab Nabi SAW sebut dan pesan dekat kita, kamu jaga Allah, nescaya Allah akan jaga kamu. Kamu jaga agama, nescaya Allah akan menjaga negara kita, insya-Allah. Semua orang kena main peranan ni. Bukan sakat saya, bukan sakat tuan-tuan mendengar. Setiap daripada individu yang ada dalam negara kita ini, khususnya orang Islam, patut ambil peranan ini. Ingat 4 benda yang saya sebut tadi ni, insya-Allah mudah-mudahan Allah akan kekalkan kenikmatan kemerdekaan dalam negara kita, insya-Allah. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Muhammad Khairul bertanya, Ustaz, soalan yang berikutnya di Facebook. Dia kata, ni mat silau, mak kilau. Kena sebut betul-betul, Ustaz. Baik. Kita raikan soalannya. Dia kata ingin mendedikasikan soalan ini kepada Ustaz. Baik, apakah solusi kita masih tidak merdeka pemikiran dan akhlak walaupun jasad bebas? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah masih tuan-tuan, balik pada agama lah. Nah, itu jawapannya. Ustaz Muhammad Khairul, kita semua kena pastikan kita semua balik pada agama. Kita kena pastikan diri kita balik pada agama, dan anak-anak kita, seluruh ahli keluarga kita balik pada agama. Sebab tanpa agama kita akan lost, kita akan kehilangan. Panduan dalam kehidupan kita ialah panduan beragama. Syariat turun dekat kita. Ada 2 panduan besar, iaitulah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Di sana ulama membahaskan supaya kita lebih faham dan lebih hadam daripada 2 punca utama ini. Di sana datangnya ijma' dan qiyas yang akan membimbing kita dan memberikan kefahaman kepada kita supaya kita dapat beramal dengan Al-Quran dan hadis ini dengan sesempurna mungkin. Maka tuan-tuan, pastikan diri kita dan ahli keluarga kita kembali kepada agama sebagaimana yang Allah menyebutkan dalam Quran, qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kamu dan jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka. Tengok Allah kata apa? Jaga diri kamu dahulu.
Kemudian jaga ahli keluarga kamu. Bukan hanya kita nak pastikan keluarga kita selamat daripada neraka, kita kena pastikan kita dulu terselamat daripada neraka dengan maksud kita ikut segala perintah Allah, tinggal segala larangan Allah. Pastikan anak-anak dan keluarga kita juga turut segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. InsyaAllah biiznillah kita akan terselamat di dunia pada waktu dunia yang penuh dengan cabaran dan fitnah ini, insyaAllah. Wallahu a'lam. InsyaAllah, tabarakallah. Mudah-mudahan terjawab soalan sahabat kita bertanya. Ustaz, cerita tentang Mak Kilau ni sedikit petikan kata-kata pahlawan kita Mak Kilau. Kalau beragama jangan sekadar pakaiannya iaitu syariat, biar tentu bersih juga tubuhnya iaitu hakikat. Dan kalau belajar jangan sekadar ilmunya, biar tentu kukuh juga adabnya. Kalau beramal jangan sekadar ayatnya, biar tentu juga berbulat dengan rahsianya. Masya-Allah, cukup mendalam, perlu sama-sama kita hayati dan juga kita renungkan. Mudah-mudahan dapat kita sama-sama amalkan. Dan sudah tak sedar, kita telah pun sampai ke penghujung rancangan. Terima kasih atas tontonan para penonton. Fadil Ustaz, kita di pagi sambutan hari ulang tahun kemerdekaan dan hari kebangsaan ini, kita tutup dengan sedikit doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalal Ikram, pada hari dan pagi ini ya Allah, Engkau kami masih menikmati akan kesejahteraan dan keamanan berkat daripada kurniaan kemerdekaan yang telah Engkau kurniakan kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang bersyukur ya Allah. Masukkanlah dalam hati kami rasa cinta dan rasa kasih dan rasa berbangga terhadap kenikmatan kemerdekaan yang telah Engkau kurniakan kepada kami ini ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami orang-orang yang taat kepadamu ya Allah. Jauhilah diri kami daripada kami melakukan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalal Ikram, tidak ada tempat untuk kami memohon melainkan kepadamu ya Allah. Ya Allah, Engkau jauhilah kami daripada musibah, daripada bala bencana dan ujian dan penyakit yang tak mampu untuk kami tanggung ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalal Ikram, kami bermohon kepadamu ya Allah dengan sungguh-sungguh permohonan ya Allah. Engkau tautkanlah hati-hati kami ya Allah. Engkau masukkan dalam hati kami rasa kasih sayang di antara kami ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau jauhlah kami daripada permusuhan dan pecah belah ya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, Engkau jauhlah kami daripada perkara-perkara yang tidak kami ingini di antara kami ya Allah. Amin. Ya Allah, Engkau kekalkanlah nikmat kemerdekaan kepada kami ya Allah. Engkau selamatkanlah anak-anak kami ya Allah. Amin. Engkau selamatkanlah ahli keluarga kami ya Allah. Engkau selamatkanlah seluruh ahli masyarakat kami ya Allah. Amin. Dengan kami kembali mentaatimu dan mentauhidkanmu ya Allah. Amin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Fadil Ustaz Haji Jafri Abu Bakar untuk perkongsian pada pagi ini. Saudara, esok sebagaimana biasa, jam dan juga waktu yang sama, Tanyalah Ustaz akan kembali bersiaran bersama dengan Da'i Aiman dan juga ahli panel Ustaz Muhammad Abdullah Alamin dengan topik sirah wanita pertama syahid. Terus setiap menonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sehingga berjumpa lagi, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada, kerana tidak ada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Merdeka, merdeka, merdeka. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.